Alright, seterusnya pembukaan peti, jika ada peti lah. Saya tak sure dekat USM dah pakai sistem ke, masih lagi guna peti. Kalau di MOF bekalan perkhidmatan, kita di Persekutuan bekalan perkhidmatan dah tak ada peti-peti lah. Dia hantar melalui e-perolehan sahaja. Kalau perolehan kerja, masih lagi ada peti. Macam dekat JKR tu masih ada peti. Okey. Okey lah, proses dia kebiasaannya kalau ada peti ni, peti kena buka segera yang mungkin. Lepas tu bila dah buka mesti dijadualkan tawaran, semua tawaran yang diterima. Tawaran lewat, kita kena tandakan tawaran lewat dan tidak boleh dibuka dokumen tu. Yang terima ikut masa je kita boleh buka. Okey, sekarang kita sampai ke proses penilaian. Okey, dalam proses penilaian involve of pelantikan ahli jawatankuasa. Okey, saya just nak bagi nasihat lah kepada tuan-tuan perempuan. Bila tuan-tuan perempuan dilantik sebagai ahli jawatankuasa, tak kira lah ahli jawatankuasa penilaian kewangan, ahli jawatankuasa penilaian teknikal ataupun pihak berkuasa melulus, pastikan pelantikan ahli jawatankuasa tersebut adalah secara bertulis dan you all simpan lah ahli jawatan sebab nanti itulah punca kuasa you all boleh buat keputusan atau buat pengusyuran sebab audit suka tanya ni mana pelantikan dan sebagainya. Lepas tu yang ini pun saya nak tambah dalam minit mesyuarat ni, berdasarkan pengalaman saya, banyak agensi sebahagian agensi menyediakan minit mesyuarat ni tak lengkap. Sebagai contoh lah tuan-tuan puan, header dia contoh tender 001/2000, tender pembekalan toner untuk kementerian contohlah. Mesyuarat bersetuju untuk melantik petender 3/25 titik. Maksudnya dia buat minit mesyuarat bahawa ambil keputusan je. Maksudnya dia ambil petender ni dulu macam tu. Kalau boleh minit mesyuarat ni buat terperinci tuan-tuan puan. Sebab apa? Minit mesyuarat ni lah yang nak protect nak protect jawatan kuasa, nak protect urus setia dan sebagainya tuan-tuan puan. Kalau boleh buat terperinci sikit. Macam you tulislah kan petender ni memandangkan petender ni memenuhi perkara seperti berikut. Yang pertamanya, lulus penilaian teknikal, lulus penilaian kewangan, mendapat berapa markah ataupun ranking berapa, mempunyai modal berbayar banyak ni, mempunyai keupayaan kewangan macam ni, mempunyai ratio macam ni. Jadi benda-benda tu semua bila kita buat minit mesyuarat, dia akan nampak kenapa kita nak pilih dia. Sebab bukan setiap masa kita memilih yang terendah. Ada masa kita memilih yang kedua terendah, yang ketiga terendah. Benda tu bagi audit sebenarnya tak salah. You nak pilih kedua, ketiga terendah tu tak jadi masalah. Tetapi justifikasi pemilihan tersebut kena nyatakan dalam minit mesyuarat tu. Jangan biar minit mesyuarat tu very general and broad. Jadi nanti dia akan timbul persepsi apa yang korang bincang waktu mesyuarat tu. Sebab auditor ni tak ada waktu mesyuarat tu, dia pun tak tahu apa you all bincang. Jadi nanti itu yang buat query bukan-bukan tuan-tuan puan. That's how minit mesyuarat ni kita kena buat, sediakan biar dia terperinci. Bila dia terperinci dan nanti dah 2 tahun, 3 tahun akan datang bila ada kes ke berkenaan perolehan tersebut, at least kita dah tak ingat tetapi minit mesyuarat kan ada. Jadi kita boleh refer sebagai reference. Okey, yang seterusnya yang berlaku perancangan. Ini urus setia tidak menyediakan perancangan mesyuarat lembaga. Okey, saya share dengan tuan-tuan puan good practice. Kebanyakan kementerian yang ada sekarang dia dah menyediakan biasa pada bulan 1 dia akan sediakan jadual jawatan kuasa lembaga jadual mesyuarat lembaga perolehan kementerian. Maksudnya setiap bulan, contoh sekali dia akan listkan setiap akhir bulan, okey, bilangan 1, bilangan 2 sampai hujung tahun. Jadi benda tu bila ada perancangan, ada jadual mesyuarat tu nak diadakan bila, jadi memudahkan di peringkat PTJ bila nak buat perolehan, dia nampak dah maksudnya bulan 3 ni ada jawatankuasa sebut harga, ada lembaga perolehan. Jadi dia dah tahu bila dia nak mula
proses perolehan. Sebab kalau buat tender kena 3 bulan. Jadi dia dah fokus bahawa bulan 3 ni dia boleh bentang tender yang dia buat sekarang. Contoh. Jadi urus setia perolehan di agensi boleh sediakan. Alah, biasa disediakan jadual je. Bagi tahu bulan 1 bila, bulan 2 bila, bulan 3 bila, sampai bulan 12. Jadi benda tu email kepada semua PTJ. Jadi PTJ ambil maklum bahawa akan ada mesyuarat jawatankuasa sebuah harga kat sini-sini, lembaga perolehan kat sini-sini. Jadi proses perolehan tu dapat dibuat, dijalankan, dimulakan sewajarnya lah. Jadi tak adalah isu perolehan last minute, tak sempat nak bawa lembaga, benda-benda tu semua kita boleh selesaikan. Ni the best practice lah tuan-tuan dan puan. Okay. Okey, tempoh penilaian. Kalau boleh bila kita menilai tu janganlah terlalu lama sangat kita menilai. Pengalaman saya paling lama saya menilai sesuatu penilaian lah tak lebih daripada 1 minggu lah tuan-tuan dan puan. 1 minggu tu pun dah boleh buat mesyuarat dua kali lah waktu tu. Isnin mesyuarat sekali menilai. Lepas tu tak habis, sambung lagi bilangan 2 hari Rabu nilai. Lepas tu buat show hari Jumaat. Dalam masa seminggu boleh. Itu pun 42 petender yang masuk ikut pengalaman saya lah. 42 petender. Ada juga yang seminggu straight saya menilai dulu perabot 96 petender. Kita teknikal kita kena nilai semua. Jadi perabot tu kita nilai semula 96. Naik biru mata bila menilai banyak-banyak ni kan. Jadi Alhamdulillah lah seminggu boleh selesai lah. Tapi dengan syarat bahawa tak adalah gangguan-gangguan kerja-kerja yang lain. Sebab tu tuan-tuan puan tengok kalau sebelum ni kan KPT dengan KPM bersekali. Pada ketika tu boleh tengok tau KPM bila buat penilaian perolehan ni dia akan ambil masa 3 bulan. 1 bulan sebab apa? KPM tu bila dia buat satu tender, contoh kawalan keselamatan, bila dia buat kawalan keselamatan, tuan-tuan puan tahu 600 tender dia akan buat bersekali. Ikut zon, ikut negeri. Jadi tapi yang bestnya penilaian semua decentralized oleh bahagian perolehan KPM. Itu yang tuan-tuan puan tahu, penilaian di KPM tu mengambil masa 1 bulan tu dibuat di hotel-hotel di sekitar Kuala Lumpur. Kemudiannya kawan saya merupakan urus setia kat situ. Sebulan tidur hotel tak balik-balik rumah. Sebab nak buat penilaian punya hal. Dan tuan-tuan puan tahu sebulan punya penilaian dekat 3 hotel tu bernilai 900,000. Maksudnya nak buat penilaian ke atas perolehan tu kena buat satu tender. Satu tender untuk buat penilaian saja. 900,000 kita habiskan untuk buat penilaian itu untuk perolehan pegawai keselamatan, kawalan PPK, kawalan keselamatan, perkhidmatan kawalan keselamatan. Itu belum lagi bekalan masak, bekalan makanan mentah dan sebagainya. KPM ni paling banyak tender tuan-tuan puan. Dia 1 tahun tender dia sebanyak lebih kurang 1,200 lebih tender. Pegawai dia berapa ketul nak manage semua tender tersebut. That's how mereka memang kena ada perancangan yang teliti. Kalau tak nanti susahlah. Tapi itulah dalam banyak-banyak tender tu last year KPM ada buat laporan polis lah. Seramai lebih kurang tak silap saya almost 100 juga petender yang telah di award sebenarnya mengemukakan dokumen palsu tuan-tuan, iaitu bank penyata bank palsu. That's how kadang-kadang kita dah buat kerja betul dah tapi ada pihak yang mengambil kesempatan. That's how jadi masalah lah bila kontrak dah jalan tetapi ada kes dokumen palsu. Kita kena terminate kontrak. Bila terminate kontrak, siapa nak jadi kontraktor penyelamat? Sebab tu dekat KPM MOF dah bagi siap-siap blanket approval untuk wujudkan tender ataupun proses perolehan untuk melantik kontraktor penyelamat. Jadi kontraktor penyelamat ni boleh beroperasi maksimum 6 bulan lah. Maksudnya dalam tempoh 6 bulan tu KPM still juga kena buat satu tender yang sewajarnya kepada kontrak-kontrak yang terjejas. Okey. Lepas tu yang Cik Azrul tu ada pertanyaan tu.
berapa nilai had satu tender? Had nilai satu tender, boleh jelaskan lagi tak Puan Suhana, apa maksud berapa nilai had satu tender? Kalau kami had nilai Tak jelas soalan ni. sebab sama ada nak tahu had nilai tender. Kalau had nilai tender 500,000 lah kalau kementerian agensi. Kan, tender kami 500,000 ke atas dah buat tender dah. Tetapi macam ayat ni macam boleh bagi saya pun tak faham nilai had satu tender ni adakah bilangan orang boleh masuk tender. Kan itu boleh minta jadi Puan satu Suhana jawapan kan. untuk itulah, minta Puan Suhana untuk jelaskan itulah. Nanti jelaskan ni nilai had satu tender ke, bilangan petender nak masuk ke, ataupun bilangan nilai Jumlah orang nak lah, masuk satu jumlah, tender. Sebab tiga-tiga ada jawapan. Kalau dia yang boleh putuskan macam contoh kalau di MOF, kalau tender bernilai 50 juta dan ke atas, dia akan bawa ke MOF. Contohlah KPM apa semua buat tender nilai 50 juta ke atas, dia putuskan di MOF. Dia hanya buat setakat level penilaian dan perakuan saja. Tapi sebab nilai 50 juta ke bawah je di peringkat kementerian. Itu. Sebab ada macam-macam jawapan lah kepada soalan ni. Tak apa, nanti Puan Suhana boleh type soalan tu je lah. Okey. Kemudiannya isu penilaian pula, kebiasaannya penilaian tak dilaksanakan. Kebiasaan penilaian teknikal lah tak dilaksanakan dengan memanggil pakar-pakar yang memahami berkenaan dengan penilaian tersebut. Sebab tu saya lebih gemar orang yang buat spesifikasi akan jadi jawatankuasa penilaian teknikal. Sebab dia boleh explain kenapa dia letak spesifikasi tu. Dia boleh explain macam mana nak menilai spesifikasi. Jadi benda-benda tu akan jive lah. Benda tu akan seiring. Jadi tak adalah isu-isu penilaian ni timbul. Kemudiannya pengesyoran yang dibuat tu tak ada justifikasi. Kebiasaannya yalah, bila kita buat penilaian, kita dah tahu dah kenapa kita nak showkan sesuatu syarikat ataupun petender. Kan? Lebih-lebih lagi contoh macam penilaian teknikal. Penilaian teknikal, dia tak boleh tahu nama syarikat. Itu adalah benda yang haram bagi penilaian teknikal. Benda yang haram untuk penilaian teknikal ni mengetahui nama syarikat dan mengetahui harga yang syarikat tawarkan. Kenapa? Sebab macam yang saya sebut tadi, perolehan ni dibuat adalah untuk mengasingkan persepsi dan juga realiti. Jika kita tahu nama syarikat, jika kita tahu harga syarikat, persepsi akan dibentuk melalui nama syarikat dan juga harga tersebut. Contohlah syarikat tu tawar harga murah. Jadi you persepsikan bahawa walaupun penilaian teknikal tu memang tinggi markahnya, sebab dia harga murah, sebab you akan cakap ni mesti kualiti rendah. Selalu persepsi macam tu berlaku. Bila harga rendah je, you kata persepsi murah. Sebenarnya salah. Sebab dalam pasaran ni, dia ada kita panggil sebagai rantaian bekalan. Kan? Jadi, rantaian bekalan tu dia depend. Kalau dia pengeluar, maka harga dia lebih murah daripada pembekal ataupun pengedar. Jadi, price tu bukan disebabkan kualiti, tetapi disebabkan kedudukan dia dalam pasaran tersebut. Kadang-kadang source dia, sumber dia dapat daripada sumber-sumber yang murah tetapi kualiti dia tinggi. Contoh, sebab ada soalan kepada saya dulu daripada peserta. Dia kata bahawa Cik Asul, macam mana kita nak mengelakkan bahawa kita macam contoh dia dapat teknikal rendah tetapi kualiti tinggi, teknikal tinggi, kualitinya rendah. Bagaimana kita nak judge perkara tersebut? Pandangan saya senang. Spesifikasi yang kita nyatakan tersebut perlulah mengambil kira aspek-aspek kualiti tu. Sebab sebagai contoh, macam mana kita nak mengambil kira aspek-aspek kualiti? Kita letakkanlah dalam spesifikasi kita, kita kata bahawa produk hendaklah mendapat persijilan sekian-sekian-sekian. Produk hendaklah mematuhi Medical Device Act. Produk hendaklah diberi pengiktirafan halal oleh Halal JAKIM. Contoh. Jadi benda-benda tu semua akan menggambarkan kualiti yang kita perlukan. Okay. Jadi
Okay, ada soalan ke? Soalan ke tu? Oh, mungkin dia tertekan kot. Oh, tertekan. Teruskan je lah. Dia nak sebut okey. Betul lah tu. Maksudnya kita kualiti yang kita nak gambarkan tu, kita mesti gambarkan dalam spesifikasi yang kita buat. Kalau nak kualiti tinggi. Okey, saya bagi contoh lah tuan-tuan dan puan. Lebih-lebih kepada puan-puan lah sebab saya ni jenis sayangkan bini. Bila sayangkan bini, hembek-hembekkan. Itu falsafah saya. Bila sayang bini, kita hembek-hembekkan. Jadi contoh macam hembek jangan tuan-tuan puan, pegawai polehan dia kena tahu hembek ke makeup ke semua, dia kena tahu nama pun pegawai polehan tahu spek apa semua. Okey, bila contoh nak beli hembek, kita kena determine kualiti hembek yang kita nak. Kita nak level mana? Kita nak level Bonia ke? Kita nak level Coach ke? Kita nak level Michael Kors ke? Kita nak level Gucci ke? Kita nak level LV ke? Ke kita nak level Chanel? Bila kita determine what quality yang kita nak, then the specifikasi related to that quality, kita kena masukkan sebagai spesifikasi kita, baru kita akan dapat kualiti tersebut. That's how banyak kita buat polehan yang akan berlaku macam ni. Pengesyoran daripada jawatan kuasa penilaian teknikal tidak sama dengan pengesyoran daripada jawatan kuasa penilaian kewangan. Sebab kita ada duit, contohlah saya ambil macam ni, kita ada duit nak beli kereta Proton je, tetapi nafsu kita nak kereta Honda. Contoh Honda City, Honda Civic lah macam tu. Jadi lebih mahal daripada Proton Iris lah kita kata. That's how berlaku. Kita letak bajet kita ataupun anggaran jabatan kita. Kita letak Proton Iris punya sebab duit kita banyak tu je. Tetapi spesifikasi kita letak Honda Civic. Bila begitu, bila petender masuk kita punya tender, dia akan ada dua golongan. Yang pertama, golongan yang mematuhi teknikal. Dia akan lulus teknikal, tetapi dia tak akan lulus kewangan sebab harga dia for sure akan tinggi. Dia akan bagi harga Honda Civic tadi. Dia bagi 100 lebih ribu. Tapi kita ada 60 ribu je. Tetapi ada satu golongan lagi yang teknikal dia akan gagal. Tetapi dia lulus part kewangan sebab kewangan dia tender lingkungan 60 ribu. Sebab dia tahu kita nak beli kereta tu kereta Iris contoh. Jadi bila bawa dekat PBM serba salah. Dia nak putuskan yang tinggi teknikal ke yang lulus teknikal ke yang lulus kewangan. Pilih yang teknikal pun salah, yang pilih kewangan pun salah. Jadi serba salah PBM yang ada. Oleh demikian sebab tu paling penting bagi saya sebelum satu proses perolehan dimulakan, spesifikasi tu mesti kena jelas sejelas-jelasnya berdasarkan peruntukan yang kita ada. Maksudnya kita kena tag peruntukan kita banyak ni, maka spesifikasi kita kena jive dengan peruntukan supaya nanti tak adalah isu-isu yang tak selaras, tak sama dan sebagainya tadi tu. Okey. Kemudiannya penilaian tak lengkap. Ni kadang-kadang bila kriteria penilaian kita tak bangunkan, itu yang jadi jawatan kuasa penilaian tu buat penilaian yang tak apa orang kata tak lengkap. Ni apa Cik Sahida ni angkat tangan nak tanya soalan ke apa? Kat situ ada waving hand. Mungkin kadang dia tertekan. Tanya soalan ke nak tekan hai? Betul, kadang logo tu dia untuk nak kalau Cik Sahida mungkin nak tanya soalan ke tu? Dengar ceramah saya mungkin ada nak tanya soalan. Dengan ceramah saya jangan tertekan sangat. Ni semua nak tertekan ni. Salam ceramah saya jangan tertekan. Relax. Dia kata tertekan. Mohon maaf. Saya menekan tuan-tuan perempuan ke ni? Jangan tertekan. Relax. Saya tahu topik integriti, topik perolehan ni memang menekan kita lah kan. Tetapi janganlah sampai tertekan ni kan. Nanti gila kita ni buatnya. Jadi enjoy je, relax je. Relax je. Saya pun kalau boleh nak buat lawak je. Okay. Jadi
Okey, saya teruskan lagi penilaian yang tak lengkap. Sebab isu kriteria kita tak lengkap. Maksudnya kita tak develop kriteria yang baik. Kriteria tak judge dengan dokumen yang kita minta. Contoh penilaian kewangan, kita minta bank statement tapi kita tak buat penilaian purata baki bank, kita tak buat kita buat modal minima, kita tak buat benda tu tapi minta. Jadi penilaian tu kena lengkap, maksudnya kriteria jelas, dokumen yang kita minta judge dengan kriteria. Jadi benda-benda tu semua akan avoid perkara ni daripada tersilap lah. Lepas tu adil dan saksama. Ini biasalah, ini susah saya nak cakap sebab ni sifat. Bila adil dan sama ni sifat manusia. Dia tak tentu lagi orang solat 5 waktu tu dah cukup baik. Kan tak tentu lagi rupa orang tu macam ustaz, dia dah bagus sangat. Tak tak tentu lagi orang muka pecah rumah dia jahat. Tuan-tuan puan, macam ustaz kan tuan-tuan. Ni share dengan tuan-tuan puan sikit. Ustaz memanglah dia bagus sebab dia bagi ceramah dalam masjid. Yang datang masjid tu pun kira bagus dah. Itulah mistake dia. Kenapa jadi ustaz bagi ceramah dalam masjid, dekat sekolah agama je. Cuba jadi macam contoh lah, saya bagi contoh Ustaz Abid Liu. Tengok Abid Liu, dia pergi dekat kelab malam bagi ceramah. Itu baru nama ustaz. Barulah gentle, barulah ustaz berdakwah. Ini kalau duduk dalam masjid, orang datang masjid tu benda baik. Dengar ceramah, memang balik pun jadi baik. Jadi bukanlah tak kredibel lah ustaz tu setakat dalam teritori dia. Keluar itu maksudnya itu yang saya jadi perolehan tu. Mana agensi masalah, mari kita datang, barulah gentle, barulah orang kata ulama perolehan. Kan? Jadi barulah berfungsi kepada negara dan agama. Itu yang kita nak. Sebab tu kadang-kadang setakat kita jangan just book cover lah. Macam kita kebanyakannya manusia normal macam tu. Kita tengok muka dia ni tak boleh pakai ni. Ni dia si jahat ni. Tapi sebenarnya dia orang baik. Kalah lagi ustaz yang ada kat masjid tu. Tu kadang-kadang lah saya just nak share dengan tuan-tuan perempuan lah. Lagi satu just nak share cerita lah. Ni tuan guru saya cerita lah. Pasal orang Melayu lah. Maaf lah. Sebab saya orang Melayu. Saya banyak bercerita berdasarkan kemelayuan tersebut lah, walaupun orang Sarawak, orang Melayu Sarawak. Okey, saya nak cerita sikap orang Melayu ni kan, ni sajalah sampingan. Contohlah, dalam satu kampung ni ada dua jiran ni. Satu jiran ni anak dia pandai, clever lah, gifted lah kita panggil. Memang gifted, setiap kali exam dapat nombor 1 dan sebagainya. Tetapi anak kita ni tak berapa nak pandai. Anak kita ni asyik dapat nombor last, dapat nombor tengah. Paling terbaik pencapaian je dapat nombor tengah. Tapi paling buruk pencapaian dapat nombor last. Tak nak dapat nombor 1. Jadi kita ni teringinlah anak kita nak nombor 1. Apa kita buat? Kita pergi jumpa bomoh. Ustaz saya, tuan guru saya kata dulu, jumpa bomoh tu tak jadi masalah sebab itu salah satu usaha. Pastikan bomoh tu tak syirik lah. Tapi jumpa bomoh tu tak salah, itu satu usaha. Bagus jumpa bomoh. Tetapi yang jadi salah ni, bila kita jumpa bomoh, kita cakap kat bomoh tu, bomoh, kau bagi anak jiran aku bodoh. Itu yang jadi salah. Kenapa lagi pergi jumpa bomoh tu, kita suruh anak jiran kita supaya jadi tak pandai daripada anak kita. Mana tak masyarakat tu nak jadi pandai. Sepatutnya kita pergi jumpa bomoh tu, bomoh bagi saya air minuman supaya anak saya pandai. Jadi pandai tu akan meningkat. Nampak tak bagaimana mekanisme. Kenapalah kita faham kepada perniagaan dalam sektor orang kata bangsa Melayu ni agak orang kata ketinggalan sedikit berbanding bangsa-bangsa yang lain. Contohnya macam Medan Mara lah. Medan Mara Melayu dengan Medan Mara Cina. Bila makan dekat Medan Mara Melayu, kita duduk kat situ hanya untuk makan di kedai itu sahaja. Contoh kalau duduk itu, kita tak order kat itu, makcik tu kata, adik tak boleh duduk sini, adik kena duduk dekat tempat mana yang adik order. Begitu Medan Mara Melayu lah. Tapi kalau Medan Melayu Cina, Mara Cina, you duduklah kat mana-mana, cuba test order benda yang dia tak buat. Kita makcik tu jual nasi ayam tapi you order lah kuih tiaw. Oh sedap juga char kuih tiaw. Mana kakak Penang tu char kuih tiaw paling sedap kan. Char kuih tiaw.
For sure, makcik tu takkan halau kita duduk kat situ. Dia akan cakap apa? Tak apa, itu Aciong tu sana, itu jual. Tak apa, saya tolong orderkan. Ada nak minum apa-apa lagi? Nampak tak? Bagaimana dia membantu. Sebab tu dia orang boleh sama-sama naik. Kalau jatuh pun sama-sama jatuh. Tapi sama-sama naik. Kalau Melayu ni, janji orang lain jatuh, biar dia seorang-seorang naik. Maaf lah, saya ni memang sebab saya nak bantu bangsa saya ni kan. Banyak isu yang saya tengok dalam polehan ni, bangsa-bangsa saya ni lah yang ada masalah besar. Sebab tu kita tak ada jaringan. Sebab tu dalam rantaian bekalan kita tak ada jaringan. Kita tak pegang sumber, kita duk kejar komisen, kita duk nak ambil komisen saja, dan benda-benda tu semua yang membuatkan kita ni agak sedikit ke belakang lah. Tapi kita boleh usaha jadi baik, tak ada masalah. Sebab tu Nabi cakap 9 daripada 10 tu punca rezeki kat muka dunia berniaga. Ni ada orang tanya soalan. Daripada Encik Ahmad Fansuri. Okey, Encik Ahmad Fansuri ni kata pasal penyata bank, adakah kita ada authority atau perlu pihak bank untuk pastikan? Bagus juga. Atau hanya terima-terima kan? Okey. Untuk penyata bank ni, tuan-tuan puan, okey, saya share dengan tuan-tuan puan berkenaan the best practice yang berdasarkan pengalaman saya dalam perkhidmatan ni lah. The best practice yang adalah agensi akan buat pengesahan bila dia dapat, contohlah dia dapat dokumen-dokumen untuk dinilai dan sebagainya. Okey, dia ada 2 kaedah. Yang pertama, jawatan kuasa penilaian tu boleh dia keluarkan email, dia tengok bank statement yang mana penyata bank tu, contoh Maybank, Menara Maybank. Jadi dia akan type email, template tu kebiasaannya yang pengalaman saya agensi-agensi dah ada dah. Dia dah tulis dah, template sama je, dia copy paste, cuma email tu dia akan hantar bank mana yang petender provide penyata bank tu. Jadi dia akan minta pengesahan dekat bank tu bahawa baki tersebut boleh disahkan ke tidak. Itu langkah lah. Cuma ada orang tanya nak buat semua ke apa. Pandangan saya macam ni. Berdasarkan praktis di Jabatan Kerja Raya, dia hanya buat yang shortlisted sahaja. Contohlah daripada 32 petender yang masuk tender tu, contoh yang lulus penilaian kewangan ada 10, maka dia akan buat kepada 10 petender tu sahaja, dia tak buat kepada 32. Maksudnya yang lulus penilaian kewangan tu baru dia type email, dia hantar kepada bank yang berkaitan. Ataupun di JKA dia berbeza sikit, dia bukan jawatan kuasa penilaian yang buat benda tu, itu adalah urus setia perolehan yang buat. Maksudnya jawatan kuasa penilaian dah buat penilaian, jawatan kuasa teknikal dah buat penilaian teknikal, kemudiannya laporan tu akan datang kepada urus setia, dan urus setia akan matchkan laporan tersebut, tu tugas urus setia. Kemudiannya akan ada keluar satu senarai yang orang kata shortlist yang akan dibawa ke PBM, iaitu Jawatan Kuasa Berharga ataupun Jawatan Lembaga Perolehan Kementerian, iaitu sahaja yang dia akan buat pengesahan. Jadi JKA bila dia buat meeting, sebagai contoh, bila penyata bank belum disahkan, contoh bila kita hantar kat bank tu hari Isnin, kita meeting hari Rabu, sampai Rabu bank belum sahkan, tetapi kita perlu musyarat. Dalam musyarat tu dia boleh menetapkan bahawa musyarat boleh pilih syarikat yang, contohlah syarikat pertama tu catatan di sebelah kanan dia tu, laporan tu kata penyata bank belum disahkan oleh pihak bank. Jadi keputusan dekat lembaga perolehan pada ketika itu dia boleh putuskan ke orang tu dengan syarat bahawa pengesahan telah diterima oleh urus setia. Maksudnya selagi pengesahan penyata bank tidak diterima daripada bank, maka surat setuju terima tidak dikeluarkan. Dia ada unsur kawalan lah, sebab dia fikirkan macam ni lah tuan-tuan puan. Jika kita tak ambil langkah macam tu, maka kalau kita dah tawar, kita dah award dia, bila kita find out later bahawa penyata bank tu palsu,
dia jadi macam kes KPM tu lah. Dia tindakan susah nak ambil. Kita kena terminate dah lah, kena terminate, lepas tu kena lantik kontraktor baru, lepas tu itu nak lantik kontraktor baru perlu masa. Kalau benda tu yang macam dekat sekolah pula, sekolah nak kena berjalan, tetapi kita nak kena terminate kontraktor yang sedia ada sebab pemalsuan dokumen. Benda-benda tu ada cost effect yang orang kata tinggi. Jadi oleh demikian, biarlah kita buat kerja lebih sikit pada awal, iaitu kita minta pengesahan bank. Jadi bila kita dapat pengesahan tu, at least kita dah confident. Bila kita buat keputusan, bank dah sahkan, penyata bank. Selalu penyata bank lah yang orang akan manipulate lah. Selain tu tak ada, sebab macam contoh penyata kewangan tu nak manipulate susah juga. Tuan-tuan dan puan, sebab penyata kewangan tu perlu disahkan oleh juru audit yang bertauliah. Jadi benda-benda tu semua perlukan pengesahan lah. Pandangan saya, janganlah terima bulat-bulat sebab benda dia tu petak. Sajalah gurau tuan-tuan dan puan. Terima seadanya tu. Janganlah terima macam tu. Maksudnya kita kena buat verification. Sebab kita di Malaysia agak ke belakang compare dengan negara-negara maju ataupun negara antarabangsa. Pengalaman saya sebagai contoh di United Kingdom ataupun di Amerika Syarikat ataupun di Sweden lah, mereka mempunyai rating kredit yang open data. Maksudnya bank tender je masuk without nak hantar-hantar penyata bank ke apa semua. Tetapi pegawai polehan tu bila dia klik butang untuk pengesahan penyata bank apa semua, automatik dia extract daripada bank yang petender tu punya. Dia akan keluar terus ke agensi kerajaan dengan kredit rating, dengan sikri, semua akan keluar dan diorang akan menilai. Maksudnya dia bukan bersumberkan daripada syarikat. Sebab diorang mengamalkan data terbuka. Macam kita di Malaysia, semua tu rahsia. Sebab tu scammer ramai dekat Malaysia. Sebab akaun apa semua kita masih dalam tertakluk kepada Bafia dan Bafia pula CFA Financial Service Act, FSA Financial Service Act tu. Jadi benda-benda tu masih rahsia, tetapi di negara-negara maju benda tu adalah open data. Jadi diorang senang bila buat penilaian ni, dia tak macam kita tuan-tuan puan. Dia very ni. Saya pula terlupa nak bawa nak ditunjukkan tuan-tuan puan waktu semasa saya berkursus dengan program UNDP tu, tuan-tuan puan boleh bayangkan lah. Saya tanya secara jujur tuan-tuan puan, siapa kat sini yang pernah download semua peraturan perolehan kerajaan di dalam PK yang ada? Siapa pernah? Kalau pernah, tuan-tuan puan akan tengok PK 1 lebih kurang dalam hampir 1000 page. PK 2 hampir 2000 page. Tuan-tuan puan boleh imagine lah. Jika kita nak buat perolehan, kita kena hafal. Bukan hafal, kena ingat, kena tahu 2000 page, 3000 page, 4000 page. Untuk kita faham macam mana perolehan kerajaan nak dibuat dekat Malaysia. Tetapi masa saya berkursus dengan UNDP dahulu, mengambil diploma dengan dia, pada ketika tu UNDP tunjuk peraturan yang diamalkan oleh UNDP tu hanya setebal jari saya ni je. Hanya tak lebih daripada 100 page ke 120 page, roughly macam gitu saja. Peraturan tu digunakan kepada semua 193 ekonomi di bawah yang ada link dengan UNDP. Maksudnya peraturan dia senang gila. Kita di Malaysia peraturan perolehan ni susah sangat. Nak ingat pun susah, nak tu. Sebab tu orang tanya saya je, kejap saya buka dulu peraturan. Sebab saya pun bukannya ngafal, bagus saya hafal Al-Quran daripada hafal peraturan perolehan kerajaan ke tak? Jadi cuba bayangkan macam mana pelaksana perolehan nak ingat, urus setiap perolehan nak ingat benda-benda ni semua. Saya berdasarkan pemerhatian dan kajian personal saya lah, saya mendapati kenapa peraturan-peraturan di Malaysia, kenapa di Malaysia ni kita banyak sangat peraturan, banyak sangat akta, tetapi tak ada apa pun. Sebab enforcement kita memang tak ada. Kita terror buat akta, tapi enforcement kita tak ada apa-apalah. Seperti contoh yang merokok di kedai makan. Waktu ketika kerajaan sebelum ni dah digazetkan apa semua, kedai makan tak boleh merokok. Tapi cuba tuan-tuan perempuan pergi kat kedai makan sekarang. Dah ada orang merokok sebab alasan dia, kerajaan dah bertukar.
peraturan bukan ikut kerajaan sebenarnya. Peraturan apa yang digeserkan, apa diputuskan itu yang kita ikut. Nampak tak? Lepas tu enforcement tak ada sebab kerajaan sekarang tak arahkan untuk buat enforcement. Nampak tak? Kita dah cukup baik. That's how, berdasarkan pengamatan saya, pengalaman saya, kita buat peraturan ni di Malaysia ni berbeza dengan orang putih buat peraturan adalah disebabkan trust, kepercayaan. Orang putih ni ataupun negara maju ni bila dia buat satu peraturan, buat satu guideline, dia trust everybody, dia percaya dengan semua orang. Sebab tu dia tidak perlu tulis benda yang bukan-bukan macam yang kita buat. Sebagai contoh saya ceritalah pengalaman saya waktu ketika jadi freshie dekat UPM dulu. First day masuk UPM 2004 dulu. First day masuk UPM yang saya kelakar, yang saya sekarang fikir tu benda yang kelakar. Waktu tu adalah membawa salinan sijil nikah mak bapak saya, sijil lahir mak bapak saya, sijil segala mak nenek sijil lah perlu disalinkan 4 salinan, lepas tu disahkan. Ketua kampung, dah lah ketua kampung saya tua, nak sign pun menggigil tangan, dah terpaksa juga pergi sign atuk, sign ni tu, nak pergi masuk you atuk, apa gila you kau ni, semua benda aku nak kena sign. Sebab dekat situ kena sahkan ketua kampung lah apa bagai. Tuan-tuan percaya tak, pergi dekat lapor diri kat UPM tu, satu luggage tu khas untuk salinan je. CJ STM, CJ matrikulasi, macam-macam nak disalinkan. Kenapalah kita tak cocok je my card tu masuk dalam device dia, semua mak nenek profile ada. Nak dapat CJ matrik, keputusan matrik ada, keputusan SPM ada, keputusan PMA ada dalam IC. Kan senang. Kenapalah kita kena buat salinan? Lepas tu dah lah salin. Lepas tu sahkan ketua kampung, itu pun dah sahkan ketua kampung, pegawai grade A tu pun ada palsu lagi. Macam mana? Kan kadang-kadang ada benda yang kita letakkan sebagai peraturan tak munasabah pun, tak ada value added. Tu kadang-kadang saya ni dekat BPK ni menjadi seorang yang rebel lah, menjadi pengganas lah sikit. Bila nak buat peraturan, yang buat peraturan. Sebab tu tuan-tuan perempuan tengok kalau rujuk dalam portal Pekeliling sekarang, kita dah upload tuan-tuan perempuan kita dah upload kita punya soalan lazim sepanjang PKP ni PKP ni kita kita dah upload. Tuan-tuan perempuan tengok berbanding dengan PKP first dulu, FAQ dia tebal. Sekarang FAQ dia ringkas je. Saya kata tak ada. Kita buat seringkas yang boleh. Tak payahlah nak tebal-tebal. Yang tebal pun orang tak baca, yang ringkas pun apatah lagi. Jadi boleh baca pelaksanaan perolehan dalam tempoh PKP dan sebagainya. Ni apa ni soalan ni? Oh, panjang soalan ni. Okey, 7.11. Okey. Apa ni? 7.11? Okey, saya faham dan penjelasan. So, saya sebagai penyedia report LPT hanya terima dan tak tutup. Hanya urus detail yang ada authority. Thank you. Bukan apa, hanya tambah angka 1 yang ada 1000. Betul lah. Betul tuan. Betul, saya agree. Macam-macam. Dia tambah 1, dia cetak lain supaya banyaklah duit. Sebab dia tahu kerajaan bila menilai dia akan depend on baki minima tu consist of modal minima plus dengan purata baki bank dan sebagainya tu. Jadi benda tu yang akan menyebabkan orang manipulate. Tapi okey lah, betul. Saya tak nafikan memang banyak orang manipulate untuk benda tu. Okey, kita dah sampai kepada pentadbir segmen untuk proses untuk pentadbir kontrak. Jadi tadi kita dah lihat bagaimana penilaian, kebiasaan penilaian ni, kita isu yang pokok kita terima adalah dokumen palsu ataupun penilaian yang tak jelas, benda-benda tu semua yang melibatkan penilaian kita kena avoid. Okey, untuk dalam pemantauan kontrak. Okey. Sebelum nak menjelas lanjut berkenaan dengan fasa pemantauan ni, saya nak share dengan tuan-tuan perempuan berkenaan perkara pentadbiran kontrak. Saya percaya bahawa ramai dari kita tak berminat ataupun tak naklah nak mentadbir kontrak.
sebagai contoh lah, pentadbiran kontrak. Dalam kontrak kita ada kena nyatakan siapa pentadbir kontrak. Bila ada saya dapat panggilan, saya dapat WhatsApp, macam-macam. Dia orang tanya bahawa saya saya tak nak jadi pentadbir kontrak, nanti saya dipersalahkan, bla bla. Sebab apa? Pertamanya kontrak tu pun saya tak faham. Sebab kontrak pun tebal. Pengalaman saya buat kontrak, banyak kontrak yang pengalaman saya buat, antaranya kontrak pusat peluru senjata laras kecil. Jangan memang tuan-tuan buat kontrak senjata. Dekat situ ada 48 pasal. Antaranya kalau tuan-tuan tengok kan, macam hak kerajaan apabila mendapat barang tak ikut kualiti. Ada 3 fasa, ada 3 step kita kena ambil. Pertama, pulangkan barang yang kita terima tersebut dalam tempoh 14 hari. Syarikat kena kembalikan barang berdasarkan spek yang dipersetujui. Lepas tu, perenggan kedua, dia akan kata bahawa jika masih lagi gagal, maka kerajaan berhak memperoleh daripada pihak ketiga dan pembayaran dibuat terus kepada pihak ketiga. Contoh, ataupun pembayaran perlu diselesaikan oleh syarikat yang berkontrak dengan kita. Ataupun yang ketiga, jika tu gagal lagi melaksanakan kontrak kita ni, maka tindakan menamatkan kontrak akan dibuat. Jadi kebiasaannya akan ada 3 step. Orang tanya saya, kenapa Cik Aso kalau dia gagal kali pertama kita tak boleh terminate? Dia macam ni lah tuan-tuan puan. Macam kita mendidik anak lah tuan-tuan puan. Saya kadang-kadang suka juga isu kekeluargaan ni. Macam kita mendidik anak. Adakah anak kita buat kesalahan kali pertama, kita dah pergi kat dapur tu ambil pisau cocok perut dia bunuh? Kita takkan buat macam tu. Apa kita buat? Pertama kita akan berletih kat dia. Kau ni, mak kata jangan panjat, kau panjat juga, bla bla bla, kita berletih. Ya tak? Ni cara berletih yang baik. Ni saya nak ajar tuan-tuan puan. Memanglah saya bukan lecturer ke apa tuan-tuan puan, mungkin lecturer lebih arif. Tapi saya share dengan tuan-tuan puan ilmu yang saya ada. Saya nak ajar dengan tuan-tuan puan. Tuan guru saya ajar kepada saya. Saya ajar tuan-tuan macam mana cara kita nak menegur anak dengan keadaan yang paling baik. Macam gini tuan-tuan, bila kita menegur anak tu, contoh anak kita malas belajar, kita akan cakap macam ni, kau abang ni kenapalah malas belajar macam ayah dulu, ajarlah rajin-rajin. Bila macam ni, kau ni janganlah degil macam ayah dahulu. Maksudnya sambil-sambil kita menegur tu, sambil-sambil tu kita muhasabah diri. Faham tak tuan-tuan puan? Sebab tak tumpah kuah kalau tak kena nasi. Maksudnya dia degil, dia malas tu sebab genetik kita tu memang ada kat situ. Sifat dan sikap kita memang ada kat situ sebab dia anak kita. Jadi bila kita nak marah tu, kita marah secara muhasabah, sambil-sambil senyum. Sebab teringat memang aku nakal dulu, memang saya pun nakal dulu. Panjat pokok, bapak saya marah, rotan apa semua memang standard tapi memang kita nakal. Janganlah nak cakap kita ni bagus sangat daripada anak kita yang sekarang. Jadi bila kita nasihatkan dia, kau ni jangan degil macam ayah dahulu, kau kena jadi budak-budak baik. Bila kita tu sambil marah, sambil muhasabah diri, sambil marah, sambil muhasabah diri. Jadi kita marah pun tak adalah marah yang amalan syaitan. Kita marah bersin-bersin malaikat sikit. Barulah betul cara kemarahan menyampaikan marah kita tu. Sebab tu saya tak pernah marah tuan-tuan. Saya pelik sikit perangai. Memang tak suka lah nak geng dengan setan ni. Walaupun orang kata marah tu, sabar tu ada limitnya. Tapi Alhamdulillah lah Tuhan banyak ujian. Tapi so far tak pernah nak marah-marah orang lah kan. Sebab tak nak geng dengan setan. Okey, untuk pentadbiran kontrak ni tuan-tuan, saya nak share juga dengan tuan-tuan. Okey, saya nak tanya satu soalan tuan-tuan boleh jawab lah dekat ruangan chat tu. Okey, adakah keupayaan ataupun performance of the pembida ataupun syarikat, performance of the company depend ataupun rely on penilaian yang kita buat? Itu soalan saya. Adakah kita akan dapat kontraktor yang baik jika kita buat penilaian yang baik? Itu soalan saya. Kalau boleh ada orang jawab menarik juga kebiasaannya saya akan dapat jawapan bahawa ya betul Cik Aso, kalau kita buat spek baik, kita nilai baik, kita insyaAllah kita akan dapat kontraktor yang baik. Itu the argument yang biasa saya dapat. Okey,
Ni saya nak petik satu research yang dibuat oleh seorang doktor yang research tu ditulis masa dia buat PhD di apa di USIM, Dr. Rizal. Dia punya findings dia punya findings berkenaan research. Dia buat research dalam perolehan kerajaan. Dia punya findings tu adalah ayat dia macam ni. Dia kata perolehan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan penilaian yang baik dan baik-baik lah, tidak menjaminkan prestasi syarikat yang baik. Itu dia punya finding ya tuan-tuan, sebab dia buat waktu tu include syariah apa semualah dalam perolehan kerajaan. Jadi saya pun berfikir, sebab saya insyaAllah kalau berjaya ni next year ni dapat sambung belajar buat master pun nak buat dalam procurement lah Tapi masalahnya kat Malaysia ni tak ada universiti yang offer master in procurement ataupun public procurement Yang ada yang paling dekat sekali dekat United Kingdom dekat Nottingham University yang ada offer master in art public procurement ataupun procurement jadi yang tu yang dekat situ yang ulama dia ada tu Prof Sue Aerosmith tu dia je dekat dunia ataupun dekat US acquisition punya master. InsyaAllah lah kalau berjaya tuan-tuan perempuan doakan lah. Cuma saya nak cerita, adakah statement tu betul atau tidak sebab apa ni kami ada buat recording. Okay, alright. Jadi ada orang jawab ya. Okay, berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan pembacaan saya, berdasarkan kajian saya sendiri, sebenarnya tak berapa tepat tuan-tuan puan. Dia macam ni tuan-tuan. Pentadbiran kontrak ni dia macam kahwin. Bila kita kahwin, biasalah bila kita kahwin, adakah tempoh bertunang tu menentukan wife kita tu adalah perfect? Dia bukan begitu. Adakah tempoh kita kenal, kita faham, kita couple tu menentukan duration of perkahwinan kita? Dia tak macam tu. Apa yang sebabkan perkahwinan kita jadi lama? Apa sebab perkahwinan kita jadi teguh? Adalah sebab pentadbiran kontrak tuan-tuan puan. Dia bukan pasal kita berjaya memilih. Sebenarnya ada tak dekat sini lelaki ataupun perempuan yang tuan atau puan yang bila kita angkat nikah tu, kita percaya macam saya lah, shake hand dengan Tok Kadi tu, saya percaya bahawa isteri saya yang depan saya tu, yang saya akan nikahi tu adalah merupakan wife yang paling terbaik kat muka dunia. Saya sendiri pun tak bagi jaminan tu. Dan wife saya pun takkan cakap bahawa yang lelaki tengah salam Tok Kadi tu dia merupakan lelaki yang paling baik dan perkahwinan saya akan jadi paling panjang. Sebenarnya dekat dunia tak ada orang yang boleh jamin perkara tersebut. Apakah jaminan yang membuatkan perkahwinan itu akan jadi panjang? Adalah pentadbiran kontrak tuan-tuan puan. Kahwin ni macam pentadbiran kontrak lah. Bila kita dah angkat nikah, kita dah bind satu kontrak between dua parti, iaitu wife and husband. Jadi bila kita bind kontrak tersebut, husband dia ada obligasi husband. Wife dia ada obligasi wife. Yang menentukan duration paling panjang perkahwinan kita tu adalah disebabkan both parti ni menjalankan obligasi masing-masing. Sebab tu dia panjang. Sebab husband faham dia kena jalankan tanggungjawab dia. Wife faham tanggungjawab dia kena jalan. That's how perkahwinan tu akan jadi panjang. Bukan sebab kita berjaya memilih siapa pasangan kita tadi. Tu saya share sikit tuan-tuan puan ilmu yang saya dapat lah. Maksudnya pentadbiran kontrak ni dia macam kahwin. Maksudnya proses tender, proses rundingan teguh, apa juga proses perolehan ni tidak boleh menjaminkan tuan-tuan perempuan untuk mendapatkan satu petender yang baik. Even petender yang tuan-tuan perempuan lantik tu adalah abang ataupun darah daging tuan-tuan perempuan sendiri. Sebab ada kes di luar, darah daging pun bergaduh, berbunuhan sebab sebidang tanah pusaka je. Kenapa benda tu boleh berlaku? Sebab memang hakikat dia begitu. Sebab tu kontraktual tu yang memainkan peranan yang paling penting yang menyebabkan kontrak kita tu berjaya. Kita boleh dapat petender yang syarikat tak terror pun, tetapi kalau kita manage kontrak dengan betul, maka tak ada isu berbangkit yang akan berlaku pada agensi. Contoh kalau dia tak bagus, kita terminate, ikut prosedur kontrak kita terminate. Sebab tak semestinya kita sentiasa melantik kontraktor yang berprestasi baik.
Jadi untuk memastikan kontraktor bersuasana baik, jadi kita akan mentadbir kontrak dengan terbaik. Maksudnya kita akan tengok obligasi kita, obligasi kerajaan ni apa? Bayaran mesti dibuat 14 hari setelah invoice dikemukakan dan diterima sah oleh kerajaan. Jadi kita bayar dalam tempoh 14 hari, jangan bayar lewat. Itu obligasi kerajaan. Obligasi syarikat kena bekalkan, ikut produk, ikut spesifikasi, itu obligasi syarikat. Benda-benda ni termaktub dalam kontrak. That's all. Pentadbiran kontrak ni bagi saya macam awal saya sebut paling penting, paling mustahak. Kalau you boleh tadbir kontrak, you dapat kontraktor tak bagus pun, you masih dapat kontrak yang baik. Itu dia punya argument tuan-tuan dan puan. Okey, saya just nak tanya tuan-tuan dan puan ni, tuan-tuan dan puan ni mungkin dekat pejabat lah majoritinya kan. Mungkin ada work from home atau mungkin di pejabat. Kalau tengok di sekitar tuan-tuan dan puan tu ada tak tong sampah kecil? Saya percaya macam pejabat saya sendiri, ada tong sampah kecil yang ada plastik. Selalu ada plastik kecil, ada tong sampah kecil. Jadi mesti tuan-tuan perempuan tengok tong sampah tu, makcik cleaner yang datang selalu akan kutip tong sampah dalam tu. Betul. Tapi apa dia buat? Dia biasa bawa plastik sampah besar warna hitam, dia akan tuang je, tapi plastik tu akan kekal dekat tong sampah kecil tu. Betul. Kebiasaannya begitu dia akan buat. Tuan-tuan perempuan tak, daripada akibat kita tak mentadbir kontrak yang baik, kita telah rugi tuan-tuan perempuan. Okey. Sebab dalam spek, saya percaya tuan-tuan perempuan pergi cek balik kontrak kebersihan bangunan tuan-tuan perempuan, fakulti ke apa. Tuan-tuan perempuan cek plastik sampah dalam tong sampah kecil tu perlu ditukar sehari berapa kali. Kalau ikut MOF, kat MOF perlu ditukar 2 kali sehari. Pada pengamatan saya, makcik cleaner tu tak pernah tukar pun plastik sampah tu. Jadi dia dah buat keuntungan sehari 40 sen. Untuk saya. Kalau untuk kawan-kawan saya lagi berapa? Kalau pejawatan dekat MOF ada 1,000, satu hari dia telah menjimatkan atau membuat keuntungan kepada syarikat itu sebanyak lebih kurang RM400. Sehari. Satu minggu dah RM2,000. Kenapa saya bercakap pasal perkara ni? Sebab begini tuan-tuan dan puan. Ini salah satu daripada kita boleh jimat akibat daripada kita faham pasal kontrak. Bila kita tahu dan kita amati, macam kita tahu bahawa dalam spek kita letak 2 kali sehari, maka kita lihat secara fizikalnya makcik cleaner tu takkan tukar pun 2 kali sehari sebab pejabat kita ni tidak melibatkan sampah-sampah yang berbentuk basah. Kalau dia basah je, baru makcik cleaner tu tukar plastik tu. Jadi saya ni selalu jahat, saya selalu tuang air dalam plastik sampah tu supaya saya tak nak kerajaan rugi 20 sen. Jadi saya tuang, jadi makcik cleaner tu sentiasa akan apalah encik ni kencing ke dalam plastik sampah ni kan. Tak, saya tuang air mineral je. Sebab saya tak nak kerajaan rugi 20 sen. Maka makcik cleaner tu akan tukar plastik sampah tu, jadi saya cakap dengan admin bahawa jika ada keperluan, ubah spek tu. Bila kita buat the new tender, kita janganlah letak 2 kali sehari, kita letaklah 3 kali seminggu. Jadi dekat situ tawaran harga daripada petender pun akan lebih murah dan kerajaan boleh menjimatkan duit. Dan di samping itu plastik tak bagus kepada alam sekitar. Apple pun baru launch iPhone 12 baru-baru ni, minggu ni. Charger pun dia tak bagi, dia bagi wayar dengan handphone kan. Padan muka. Siapa peminat Apple tu beli iPhone 12 tak ada charger. Kan lepas tu kena kutuk dengan Huawei dan sebagainya. Apalah iPhone ni tak bagi. Tak apa, dia kata environmental lah, lantak call lah nak environmental ke apa kan. Jadi benda-benda ni semua nampak tak? Kita boleh buat pentadbiran kontrak yang baik ataupun kita boleh jimat duit kerajaan. Maka kita tengok balik detail spek apa semua. Tak perlu jangan beli. Tak perlu jangan masuk dalam spek. Plastik sampah tak perlu, mop tingkap tak perlu, mop meja, ada orang mop meja, gila pergi lap meja ada, mop jangan sampai ke meja, tak bagus, tak senonoh perangai tu. Mop lantai, tapi pakai kapet jangan di mop, rosak kapet tu. Kapet ni boleh di vacuum aja. Jadi vacuum kapet, benda-benda tu semua melibatkan keperluan kita. Jadi apa yang kita perlu saja dan pemerhatian kita terhadap persekitaran kadang-kadang membantu kita dalam urusan perolehan. Nampak tak teman-teman? Jadi kalau saya teruskan dalam pemantauan kontrak ni, surat setuju terima ni tak perlu janganlah keluar lewat tuan-tuan puan. Dia akan jadi isu tuan-tuan puan
Kalau boleh ada kawalan surat setuju terima ni lepas sign kena edar terus. Sebab ada kes saya, pengalaman saya sendiri, kes surat setuju terima ni dah sign letak dalam dekat tray. Tapi bos tak suruh keluar lagi. Tetapi ada PT saya bila nak clear tray bos dia pun nampak surat tu, oh ni kena bagi dekat syarikat. Dia pun fax kepada syarikat. Lepas tu dia proses untuk tu. Lepas tu sebenarnya bos belum lagi buat keputusan. Ni buat cerita pelik lah. Saya ni banyak cerita-cerita yang jahat ni. Ada pengalaman saya jawatankuasa sebut harga dulu. Jawatankuasa sebut harga buat keputusan hari ni. Tiba-tiba esok hari ketua pengarah saya call, kata Asrul ke bilik saya kejap. Saya pun pergi ke bilik dia. Dia kata okey, yang keputusan semalam tu saya nak ubah lah. Saya nak ubah yang inilah yang dapat. Boleh ke? Saya dah bincang dengan ahli seorang tu dah setuju, tinggal awak je tak setuju. Apakan daya lah. Jusasi tanya macam tu dengan 41 pada ketika tu. Takkanlah saya cakap tak setuju tak? Dah lah saya ahli satu lagi. Kita 3 ketul je jadi ahli. Seorang dah setuju, 2 lawan 1. Manalah logik? Jadi kita pun waktu tu tak adalah. Waktu tu saya boleh panggil saya ni jahil perolehan lah. Jadi waktu tu buatlah benda-benda jahat. Pergi tukar keputusan, pergi tukar minimum syarat. Lepas tu nak luluskan yang ketua pengarah saya nak tadi. Buat cerita. Jadi benda-benda tu semua tak betul. Tak boleh, kita tak boleh buat macam tu. Sebabkan kadang-kadang ada salah guna kuasa. Itulah kadang-kadang kita jabatan kecil boleh nampak lah benda-benda ni semua. Sebab saya kalau dengan universiti ni, kebiasaan universiti macam contoh UPM, USIM, universiti-universiti yang bukanlah kata rapat, UKM, dia kebiasaan yang selalu WhatsApp lah, WhatsApp dengan saya sebab banyakkan universiti ni mempunyai hospital sendiri dan sebagainya. Banyakkan soalan yang timbul dekat peringkat-peringkat universiti ni adalah persoalan bahawa bendahari tiba-tiba dapat MOU nak lantik syarikat. Sebab MOU tu dah disign oleh contoh lembaga pengarah universiti. Kadang-kadang saya pun tak boleh nak cakap macam mana. Kadang-kadang MOU ni dah mengikat dah pula, benda proses perolehan tak buat. Tu kadang-kadang jadi dilema. Jadi tak boleh tuan-tuan, pandangan saya tak boleh lah simply sign MOU. MOU ni kalau dah buat proses perolehan nak sign lah. Tapi tak boleh sign awal. Sebab kadang-kadang saya dapat persoalan dia kata bahawa fakulti terima mesin ni secara percuma Encik Asrul. Jadi kita sign MOU. Betul. Tuan-tuan perempuan kena faham dunia yang tuan-tuan perempuan duduk sekarang ni adalah dunia yang tak ada benda yang percuma. Scammer je. Yang percuma-percuma ni scammer. Jadi benda-benda ni kena selidik dulu. Contohlah tadi, orang telefon saya, Cik Asrul, kita sign MOU sebab syarikat bersetuju untuk install mesin di fakulti kita secara percuma. Betul, dia bagi mesin tu percuma dekat engkau, tetapi consumable dia beli ke tak? Beli. Tahu tak, kaedah dia mengikat kita tu, dia bagi mesin percuma tetapi consumable, reagent tu semua beli dengan dia sahaja sebab mesin tu khas untuk reagent ataupun consumable yang dia keluarkan. Nampak tak, dia bagi percuma mesin tapi dia kaut keuntungan berdasarkan consumable dan juga reagent yang dia jual ataupun spare part kepada mesin tersebut. Dan kita terikat, kita terpaksa beli. Sebenarnya salah. Sebab tu benda-benda percuma ni kita kena tengok term and condition dia. Apa term and condition dia cakap. Jangan percuma terima je. Macam saya cerita tadi awal. Percuma kereta lala saya yang merana. Peruntukan habis. Tak cukup nak maintain. Dia jadi benda-benda macam tu. Tuan-tuan kena tengok skop yang lebih besar. Sebab kata pepatah orang Jawa, no lunch free today. Maksudnya pada zaman ni mana ada benda yang percuma. Benda percuma ni scammer je. Berhati-hati tuan-tuan sebab dia buat kerja percuma. Kan? Jadi tapi nak share dengan tuan-tuan perempuan, kalau tuan-tuan perempuan perasan kan, scammer yang paling latest lah dekat pasaran adalah contoh Proton. Proton tu waktu hari tu dia tak keluarkan model apa, dia tak keluarkan detail design apa, test drive pun tak boleh, tapi dah 20,000 orang tau yang booking tu. antara scammer yang wujud. Ada ke orang booking benda yang kita tak tahu? Saya pun pening juga dengan rakyat Malaysia. Patutlah kes scammer boleh menaik dengan tinggi sebab
Orang Malaysia dia tak perlu tengok kereta, tak perlu pegang kereta tu, tapi janji boleh booking. Sebab tu lah skamer-skamer kat luar boleh bermahaja lela atau apa. Sebab kita percaya sangat lah. Baguslah rakyat Malaysia sebab dia rukun negara kelima kot. Kesopanan dan kesusilaan. Sebab tu bila dah tinggi sangat kau kesopanan dan kesusilaan, dia percaya je orang nak tipu dia. Ya tak? Betul. Oi, saya ada apa lagi? Dia bukan setakat Proton tu kan, Mitsubishi pun sama kat tu. Betul, banyak scammer tu. Orang dia produk tak ada kat pasaran tetapi orang dah booking gila-gila punya ramai. Saya pun tak faham. Fenomena ni berlaku kat Malaysia tuan-tuan. Kat orang negara orang putih selagi tak nampak produk tu lagi tu dia tak booking. Tapi benda-benda ni tuan-tuan nampak macam mana scammer boleh merajalela. Saya ni macam rasa buat video ni pula. Biasa saya tengok video macam ni kan. Orang mengajar forex, mengajar bursa. Saya dah rasa macam tu. Tak, saya ni memang saya tak pergi attend lah, tetapi saya antara pelabur lah. Saya nak ajak lah tuan-tuan puan kalau ada duit lebih, duit tu buatlah pelaburan. Selain daripada ASB tu boleh melabur dekat Bursa Malaysia. Tak apa, itu sampingan. Sebab bagi saya sekarang bila crucial masa-masa COVID ni, masuk je lah apa-apa saham kat Bursa Malaysia. Tuan-tuan puan tahu tak, pada 18 hari bulan waktu kita buat PKP tu, tuan-tuan puan masuk mana-mana saham yang ada kat Bursa Malaysia. Sekarang ni sekurang-kurangnya bulan 5 hari tu tuan-tuan puan dah 100% untung. Contoh dia saya. Sebab work from home dah tak ada benda nak buat. Duit moratorium kan ada. Jadi saya pun belilah mana-mana saham yang ada dekat Bursa Malaysia tu. Alhamdulillah ada yang hari tu saya tuai ada 400%, 300%, 200%. Tak perlu teknik apa, teknik pejam mata pun dapat untung. Tak payah berguru mana-mana. Buka CDS dekat. Sebab pada satu ketika, pada ketika bulan 4 hari tu bursa mencatatkan jumlah dagangan tertinggi dalam sejarah bursa sampai 21 bilion ringgit sehari. Gila, tak pernah dibuat bursa. Sebelum ni 12 bilion, 8 bilion tu standard. Semalam pun bursa 8 bilion. Itu sajalah sikit-sikit tuan-tuan puan. Saya pun tak adalah buka kelas pun tak ada. Saya polehan je saya buka kelas. Okey. Kemudiannya kontrak formal tuan-tuan puan, kontrak ni kena baca lah. Walaupun tak nak baca, selain kena baca Al-Quran dan sebagainya tu, baca-bacalah zikir yang ada dalam kontrak formal ni tuan-tuan puan, supaya kita lebih faham apa tindakan yang kita kena ambil, boleh terminate tak boleh terminate, benda-benda tu semua. Lepas tu penurunan kuasa kena pastikan di bawah Section 2 atau kontrak kerajaan, siapa yang boleh tanda tangan kontrak, benda-benda tu semua perlu dipatuhi. Okey, saya tanya satu lagi soalan. Adakah kontrak yang ditandatangani ataupun macam mana? Kontrak yang ditandatangani oleh orang yang tak ada kuasa sah ke tidak di sisi undang-undang Malaysia? Baik. Siapa boleh jawab saya? Kontrak yang ditandatangani oleh orang atau individu yang tak ada penurunan kuasa bawah Section 2 atau kontrak kerajaan ni, kontrak tu sah, valid ke tidak? Okey, ada ni. Semua jawab tidak Tidak Sebenarnya tuan-tuan puan, di bawah Akta Kontrak 1950 tuan-tuan puan, kontrak dah ada tanda tangannya di pihak kerajaan, tak kira lah ada kuasa tak ada kuasa, itu sah maksudnya sah, kontrak tu sah, bukan disebabkan kuasa. Kuasa ni adalah administratif kerajaan. Maksudnya kerajaan meletakkan peraturan administratif pentadbiran untuk memastikan ialah kuasa-kuasa tertentu kepada individu tertentu. Itu administrative matter. Di mahkamah, dia tak tengok administrative matter. Di mahkamah, dia tak bawa PK1 1.1 ke mahkamah. Dia tak bawa. Itu administrative matter. Benda-benda administratif ni di mahkamah tidak menjadi pertikaian. Sebab tu pentadbiran kontrak apa semua ni, dia kena buat secara teliti dan juga betul. Sebab tak boleh semena-mena. Macam contoh LO design oleh orang tak ada kuasa untuk keluar LO. Sah ke tak? Sah. Disebabkan Akta Kontrak 1950 tadi. Sebab Akta Kontrak 1950 menyatakan 6 perkara sesuatu kontrak menjadi sah di sisi undang-undang, bukan disebabkan sign, bukan disebabkan kuasa menandatangani, tapi disebabkan ada signing daripada pihak kerajaan.
tak kira lah dia tu siapa, tetapi ada apa orang kata bukti bahawa kerajaan dah tanda tangan pun tetapi individu tu tak ada kuasa tu, itu tindakan yang kerajaan kena buat kepada pegawai tersebut. Itu lain, itu matter tu tak ada dalam mahkamah. Yang matter ada dalam mahkamah adalah kontrak tersebut valid. Itu hujahan dia. That's how ada je kes-kes di mahkamah. Kalau tuan-tuan puan tengok, LO ditandatangani oleh siapa-siapa je, grade yang tak patuh. Konon-konon kerajaan tak nak bayar, tetapi barang-barang semua dah dibekalkan, dah diterima barang semua, bayar tetap bayar. Mahkamah akan tentukan bahawa kontrak tersebut sah, bayaran hendaklah dibuat sebab dah ada persetujuan daripada pihak kerajaan dan ada juga penerimaan barang dan barang telah that's how that's how kontrak yang ditandatangani walaupun bukan daripada orang yang sah, dia sah. Kes yang berlaku pada saya yang betul-betul berlaku adalah kes Jepak lah. Kalau tuan-tuan puan perasan ada Jepak ni dah dibicarakan di mahkamah. Jepak yang cerita solar hybrid kepada KPM di Sarawak tu. Kes dia, surat setuju terima tu ditandatangani oleh pegawai yang tak ada kuasa sebab kuasa penandatangani kontrak tu bernilai 1.2 bilion tuan-tuan puan. Jadi tanda tangan tu sepatutnya menteri, tetapi KSU tanda tangan. Cuma menteri tak buat penentuan kuasa. Jadi pada ketika tu dia hantar ke Kementerian Kewangan untuk batalkan kontrak tu sebab orang yang tak wajar tak ada. Tapi Kementerian Kewangan bagi keputusan kontrak tidak boleh dibatalkan atas sebab tersebut sebab sah diterima oleh kerajaan. Namun menteri tersebut boleh buat penurunan kuasa khas kepada pegawai tersebut secara backdated lah. Itu pun tertakluk kepada menteri nak ke tak untuk betulkan balik bawah Seksyen 2 atau kontrak kerajaan. Dia sebab kontrak ni memang very difficult tuan-tuan. Kalau nak manage dia memang semua orang tak nak. Ini antara saya boleh senaraikan senaraikan pentadbiran kontrak yang selalu kita tak buat. Contoh amaran tak keluar, kita tahu dia prestasi buruk tapi amaran tak keluar. Tiada LED, tiada denda, gantian barang rosak bukan spesifikasi, gantian kadang-kadang barang lain kita ganti, kita terima, tak boleh, kita kena ikut spek sebab kena owner. Bon pelaksanaan tak ada, kefahaman klausa tak ada, tiada pemantauan klausa kontrak. Contohlah kita beli rumah, tuan-tuan, kita beli rumah ini saya cerita tips lah. Kita beli rumah, lepas tu dalam rumah biasa kita beli rumah, kita ada tempoh LED liquidity DLP, kita ada DLP, defect liability period jadi kita ada DLP. Biasa macam rumah saya ni 2 tahun dia punya DLP dia. Jadi saya nak tanya tuan-tuan puan, bila kita beli rumah, dapat kunci rumah, the first step yang kita nak buat apa? Bila kita buka pintu rumah tu, the first step kita akan buat apa? Saya percaya jawapan tuan-tuan puan akan cakap, check defect Cik Asrul. Confirm check defect. Saya akan check defect kat dinding-dinding kat rumah-rumah saya ni. Saya akan check defect, saya tandakan, saya minta kontraktor tu betulkan dulu. Kebiasaan tu. Tak, kalau saya lain tuan-tuan puan, saya azan dulu 4 penjuru. Takut-takut ada setan dalam rumah. Jangan ragu sangat nak check defect ni kan. Takut kita punya hijab tertutup, tak nampak defect. Jadi azan dulu 4 penjuru tu keliling rumah, baru kita check defect, barulah menarik. Tak adalah, betul lah, tak ada perempuan betul. Biasa kita akan check defect lah. Jadi itu tindakan yang kita kena buat ikut kontrak kan. Maksudnya kita buat tak? Bila contoh macam saya tengok UPM banyak buat bangunan baru. Kalau UPM lah, sebab saya selalu lalu situ Jadi UPM saya selalu mesej bendahari UPM, you all pastikan bila siap bangunan tu check defect apa semua kan. Kalau tak tu suruh dia betulkan dulu. Kalau kita dah duduk lepas tu baru nak betul, jadi susah. Jadi biar betulkan dulu bangunan-bangunan tu, barulah terima dan sebagainya tuan-tuan puan. Okey. Ni perubahan kontrak lewat, kalau kita ada BO contoh, kena buat cepat-cepat BO dan sebagainya, kena lulus bawa kuasa yang betul. Lepas tu kalau perlu kelulusan khas Kementerian Kewangan, kena dapatkan dulu Kementerian Kewangan punya kelulusan. Lepas tu pelanjutan kontrak. Okey tuan-tuan puan, untuk
selepas COVID ni, kita MOF ada keluarkan PK 2.4. PK 2.4 tu untuk bagi lanjutan tempoh kontrak atau EOT, yang mana kita bagi peluang kepada agensi untuk buat perancangan semula. Sebab ada benda-benda yang semasa COVID hari tu berlaku, 3 bulan 4 bulan hari tu berlaku, agensi tak sempat nak ambil tanggungjawab. Kadang-kadang kesian dekat kontraktor. Contoh Kuala Keselamatan, universiti tutup, Kuala Keselamatan pun tutup contoh. Jadi benda-benda tu semua macam ada keadaan yang terjejar, industri terjejar, dan PK 2.4 tu kita benarkan untuk buat lanjutan tempoh kontrak. Jadi bolehlah guna peluang tu sehingga hujung tahun ni tuan-tuan dan puan. Ni apa ni? Last nak tanya tuan pasal kriteria pengalaman masa buat lembaga apa tu? Penilaian teknikal kot. Dalam satu aspek ia penting, tapi dalam aspek yang lain tiada yang lama. Kalau tiada yang lama, macam mana kita nak interview kerja? Pengalaman 3 tahun, padahal kita pressure. Boleh tuan ulas pendek? Oh, okey. Okey, dalam penilaian, sebab tu penilaian ni untuk pengalaman kita tak boleh letak mandatory. Kita letak di markah lah. Maksudnya at least dia mungkin mungkin kita letak untuk pengalaman 5 markah. 5 markah untuk ada pengalaman melebihi 5. 3 markah untuk ada pengalaman melebihi 1. Untuk kosong markah tiada pengalaman. Contoh, kita buat penilaian begitu. Jadi kita orang yang tak ada pengalaman, dia walaupun dapat kosong, tetapi dia ada peluang dekat penilaian-penilaian yang lain. Sebagai contoh, penilaian spesifikasi, penilaian keupayaan kewangan, benda-benda tu semua akan jadi faktor kepada mungkin dia boleh dapat tender tersebut. Mungkin kadang-kadang bila kita buat penilaian akhir tu, rumusan akhir, tak semestinya yang ada banyak pengalaman akan menang tender tu. Ada yang tak ada pengalaman, berdasarkan pengalaman saya, ada juga yang tak ada pengalaman pun menang. Bukan disebabkan penilaian pengalaman tu, tetapi dia tinggi dalam bentuk yang lain. Sebagai contoh, dia tawar harga murah. Lepas tu, dia memenuhi spesifikasi. Dia lulus kriteria penilaian teknikal. Lepas tu, duit dia ada. Dia macam-macam lah. Dia ada kilang, dia ada apa benda yang kita tetapkan. Tetapi pengalaman je dia tak ada. Tapi dia dapat kosong, tetapi benda lain, markah lain dia dapat tinggi. Jadi dia still juga dapat end up dia. Jadi sebenarnya pengalaman ni tak semestinya kita berdasarkan dia ada pengalaman, tak ada pengalaman kita tak pilih. Sebab tu saya tak suka pengalaman saya, ini saya share dengan tuan-tuan, bila jawatankuasa pemutus, jangan sesekali gunakan pengalaman sebagai kriteria memilih syarikat. Bila you duduk dekat jawatankuasa berharga, you duduk dekat jawatankuasa tuan-tuan, minum air sikit. Bila you duduk dekat jawatankuasa sebuah harga atau lembaga perolehan, jangan sesekali menggunakan alasan pengalaman untuk memilih syarikat. Itu salah. Sebab apa? Sebab tak adil. Sebab pada penilaian you dah factor in markah pengalaman tadi dalam penilaian you. You tak boleh tiba-tiba dah sampai dekat jawatankuasa pemutus, saya nak pilih dia sebab pengalaman. Tak boleh. Sebab pengalaman markah tu kita dah masukkan sekali tadi pada penilaian yang kita dah buat. Jadi tak adil lah double counting. Jadi benda-benda yang dijadikan hujah ketika pemutusan tu tidak boleh merupakan faktor kepada penilaian kita. Sebagai contoh, kita nak pilih dia sebab dia banyak duit. Tak boleh, sebab banyak duit tu tadi telah difaktorkan dalam penilaian kewangan tadi. Jadi kita tak boleh bagi reason macam tu. That's all. Saya share dengan tuan-tuan perempuan lah. Saya jadi banyak duduk di pihak berkuasa melulus, lembaga perolehan JKR, KKR, JPM, KKMM, KKM, KPM. Berapa banyak pengalaman saya duduk di proses-proses akhir ni, saya mendapati hujah-hujah ahli ni semua majoriti nak gunakan benda macam tu. Jadi hujah saya akan kata tak boleh. Why not kita pilih yang terendah harga? Sebab tuan-tuan, dia dah lulus penilaian teknikal, dia dah lulus penilaian kewangan.
Bila ranking kan dia harga terendah. Jadi kita tak ada isu kualiti, kita tak ada isu kewangan sebab kriteria dua ni kita dah nilai dan dia lulus. Oleh demikian, janganlah pilih yang nombor 2, 3, 4. Pilih nombor 1. Jadi kita pun tidur lena malam-malam. Saya cakap dengan pengurusi tu dulu, Datuk Tan Sri. Saya kata, Tan Sri, Datuk, saya ni tak nak tidur berdiri, Datuk, malam-malam. Tidur berdiri? Yalah, tidur dalam penjara berdiri sebab buat keputusan perolehan yang salah. Saya tak nak lah didakwa sebab bila kita pilih nombor 2, apa alasan dia? Sebab itu audit datang, dia kata kenapa you tak pilih nombor 1? Sebab nombor 1 ni lulus apa? Penilaian kewangan, lulus apa? Penilaian teknikal. Kenapa you nak pilih nombor 2? Sebenarnya kita tak ada sebab pun tuan-tuan puan-puan kita nak pilih nombor 2. Sebab tu dengan saya, siapa pernah duduk jawatan kuasa ataupun apa dengan saya, pemutus, memang senang. Saya pernah pengalaman JKR 50 tender diputuskan dalam masa 3 jam. 50. Sebab pengurusi tu dah kenal. Asrul kalau datang senang. Tak ada bincang lain. Nombor 1. Jadi buka je paper. Okey, nombor 1. Okey, lulus. Nombor 1, nombor 1, nombor 1. Kan laju. Memang nampak macam postman. Tapi buat apa lagi kita nak tengok elemen lain. Sebab elemen lain telah dinilai dalam penilaian tu tadi. Jadi saya dengan saya senang. Nombor 1 lah, apa lagi argument kita nak pergi nombor 2, nombor 3. Kecuali adalah beberapa tender tu yang tiba-tiba pembentang dia cakap, oh saya kenal Cik Asrul, petender ni. Dia buat kerja bagus apa semua. Okey, saya pun tanya balik pembentang tu. Saya kata, okey, you yang kenal syarikat ni, okey, dalam 100%, berapa peratus yang you boleh jamin syarikat ni boleh buat tender ni dengan sempurna? Tuan-tuan perempuan tahu tak pembentang tu balas apa dengan saya? Dia cakap, Encik Asrul, hanya Tuhan saja yang boleh bagi tahu projek ni berjaya atau tidak. Nampak? Saya cakap, Tuan tak boleh main Tuhan-Tuhan dalam lembaga perolehan ni. Kalau macam tu saya pun boleh main Tuhan. Tuhan je takdirkan saya tak boleh nak putuskan lembaga tender ni. Boleh. Adalah lembaga perolehan tak boleh, dia kena sebulat suara, dia tak boleh majoriti. Kalau ada seorang cakap tak setuju, kena angkat Kementerian Kewangan. Tuan boleh tak masuk dalam meeting? Tak boleh. Jadi saya kata tak boleh. Saya perlukan jaminan Tuan sebab Tuan yang kenal dengan syarikat ni. Tapi lala tuan-tuan puan dia kata apa? Oh, saya pun tak boleh bagi jaminan walaupun dia kenal. Betul. Macam saya cerita kisah kahwin tadi, kita tak boleh bagi jaminan. Oleh demikian, kalau kita pilih nombor 1 tak jadi salah kalau dia tak berjaya, sebab mungkin dalam proses tu memanglah dia ni tak berjaya, tapi at least kita tak dipersoalkan. Kalau kita pilih nombor 2 kalau tak berjaya, lagi susah nak jawab. Kenapa you tak pilih nombor 1? Mungkin berjaya. Sudah. Kan mungkin tu yang jadi masalah. Jadi saya tak nak rumitkan keadaan. Benda paling senang adalah bila you tengok tu dia terendah, lulus teknikal, lulus kewangan, pilihlah. Tak perlu ada argument ni ada soalan lagi tak yang saya terlepas? LPT ni kita guna kata-kata teknikal tu sama kan tuan? LPT ni apa ni? LPT ni apa? Lembaga apa? Sebab kadang-kadang akronim ni tak sama dengan apa yang kebiasaan saya guna kan. Okey, ni ada satu lagi, tuan-tuan ingin dapat proses charging sebidang. Contoh keadaan saya sebagai pensyarah dikenakan charging untuk guna fasiliti makmal di institut sendiri. Apabila quotation dikeluarkan, saya dapati charging item 20 hingga 35 mahal daripada item yang sama daripada makmal tersebut. Dapat item sama tapi charging dan quotation 23. Saya ingin semak bagaimana saya boleh mula. Maksudnya apa ya? Di mana saya sebagai pensyarah dikenakan charging untuk guna fasiliti makmal di institut sendiri. Apabila quotation dikeluarkan, saya dapati charging item daripada item yang sama daripada pembekal. Makmal tersebut dapat item sama daripada pembekal sama. Tapi charging, maksudnya dia kod lebih mahal lah daripada daripada macam ada markup ke? Maksudnya makmal fakulti ni markup ke? Sebab kalau guna makmal kena charge, tapi charge tu 20-30% lebih tinggi daripada pembekal tu yang bagi. Maksudnya markup daripada makmal. Tu macam tu ke? Saya pun tak. Doktor kata, ya betul macam tu kan. Jadi maksudnya makmal ni dia charge
macam doktor gunakan untuk buat penyidikan ataupun buat testing lah ni maksudnya. Lepas tu mak-mak tu charge kepada doktor. Lepas tu ambil untung lah, maksudnya mak-mak ni create margin lah kan. Jadi Assalamualaikum Cik Asrul. okey. Saya yang tanya soalan tu. Ya. Okey, Dr. Rabiatul Dr. Rabiatul. Ya, Okey, saya. macam mana doktor? Saya bila tulis ni Contohnya agak kan kurang faham. saya kena guna makmal tu untuk buat satu testing lah. Tapi yang item yang saya perlukan contohnya reagent lah. Reagent tu Okey. pada waktu testing dijalankan macam terdesak dan perlu ambil daripada makmal tu. Reagent tu jam lah, and then diorang dah charge lah untuk guna reagent tu. And then after that saya figure out, saya dapat quotation. Dia mahal untuk charge reagent tu sahaja. Dia lebih mahal 20 hingga 35% daripada dapat daripada company yang sama. Di mana makmal tu dapat pada company yang sama juga actually reagent tu. Tu saya nak tanya. Ni makmal sendiri ya doktor? Makmal sendiri ya? Makmal sendiri. Makmal di USM ni jugalah. Okey. Maksudnya kalau doktor pakai kena charge Ya, itulah sekarang ni income generation kan. Saya pun confused. Kadang-kadang dapat charging yang saya rasa tak macam tak relevan dan tak sepatutnya macam tu lah kan. Yang saya confused. Yang perkara ni saya paling confused lah sebab item reagent saja. Dia tak produce reagent tu sendiri. Dia dapat daripada pembekal luar tapi dia charge sebab nak generate income, dia charge 20 hingga 35% dia mahal. Saya nak tanya. Okey. Soalan doktor ni agak aneh lah. Macam bukanlah pandangan saya lah. Kalau saya selaku orang kat luar daripada USM ni dengar macam ni agak tak munasabah lah. Kalau pandangan saya, why not kalau penggunaan oleh pegawai di USM, for example doktor ke mana-mana pegawai yang akan guna makmal atau reagent yang dapat daripada makmal ni, why not USM tetapkan satu kadar? Sebab sekarang ni baru-baru ni bulan Oktober ni pihak Kementerian Kewangan dah keluarkan pihak agensi boleh menentukan apa-apa kadar yang nak di-charge lah, tak kira daripada kepada sektor awam lah, kira macam tu lah. Jadi why not USM tetapkan kadar penggunaan kepada maksudnya staf dalaman dan juga kadar yang di-charge kepada mungkin ada makmal kita ni yang reagentnya diperolehi oleh makmal-makmal luar, maksudnya makmal swasta for example. Then kita akan ada dua charge lah. Bagi saya macam tak wajar lah mengambil keuntungan dari pihak sendiri. Walaupun dia tidaklah melibatkan perolehan, tetapi bagi saya proses tersebut tak melibatkan perolehan, tetapi dia tak wajar tau. Macam kita charge diri sendiri. Macam contohlah saya nak guna toilet dekat MOF tu, tiba-tiba admin MOF kata okey, penggunaan toilet untuk kaki tangan 30 sen. Dia buat macam orang kat luar. Macam tak wajar dari saya ni memang nak guna toilet. Janganlah saya punya awam. Macam betul. Kalau sorry, nak tanya kalau charging tu dikeluarkan, kita tak setuju, pihak mana yang kita perlu Okey, dia charging tu sebab dalaman USM yang keluarkan. Yang saya faham lah, saya tak pasti either bendahari yang keluarkan charging tu ataupun ikut fakulti ataupun ikut makmal yang keluar charging tu. Jadi sewajarnya kalau dia dikeluarkan oleh bendahari, dan perkara tersebut kena bincang dengan bendahari lah. Maksudnya untuk charging makmal di USM tu kena ada ketetapan lah. Bila doktor sendiri yang guna, mungkin charging rate tu tak adalah seperti yang digunakan oleh pihak luar. Jadi macam inilah mengambil kesempatan dalam kesempitan lah. Jadi sewajarnya akan ada tentukan satu rate. Jadi benda macam tu perlu ada perbincangan. Maksud saya kepada pihak yang mengeluarkan charging line tu lah. Maksudnya siapa yang keluarkan charging tu. Kalau bendahari, dan bincang dengan bendahari. Kalau fakulti, dan bincang dengan fakulti yang terbabit. Ataupun kalau makmal, bincang dengan makmal tersebut. Macam mana boleh menetapkan begitu? Kita ni kadang-kadang kita tak boleh selesai masalah kalau tak berbincang. Saya lebih kepada panggil relevan parti, duduk bersama. Okey, sekarang charging rate ni macam ni, tapi kita find out bahawa sebenarnya pembekal bagi banyak ni je. Kenapa? Apa alasan charging rate tu dikenakan lebih 20% hingga 35%? Apa alasan?
Saya ni adalah staff USM. Takkanlah tak ada avenue ataupun facility ataupun kemudahan yang saya boleh guna. Macam saya student lah dulu kan. Ada student nak guna stadium kena bayar pula. Saya dah bayar yuran lah kan. Jadi macam itulah. Dan benda tu boleh bincang doktor. Saya rasa boleh dapat penyelesaian dia. Okey, terima kasih Cik Azrul. Lepas tu satu lagi saya nak tanya, proses dia perlu lalui audit tak? Kalau macam satu institut tu dikeluarkan charging apa, dia perlu lalu audit ke check oleh certain jawatan kuasa sebelum di approve certain charging tu? Dia macam tu ke? Dia bergantung pada SOP yang dibangunkan ataupun di follow oleh mana-mana yang mengenakan charge lah. Kalau macam persekutuan, kita dah memang ada peraturan macam mana kita boleh kenakan charge kepada orang awam untuk. Then kita akan follow lah kalau bila nak kenakan rate, then kena follow certain proses. Maksudnya kelulusan tu kena bawa ke sini. Jadi kita kena semak lah either kelulusan tersebut kena dibawa ke pihak-pihak yang berkepentingan, yang seperti yang dinyatakan dalam SOP. Yang saya kuatiri begini, ada agensi yang mewujudkan charge lah kepada tak kira lah siapa-siapa, tetapi mewujudkan charge tu tidak berdasarkan SOP. Kadang-kadang bila kita tanya, you sebenarnya wujudkan charge ni, you follow SOP yang mana, garis panduan yang mana? Oh tak ada, kita ikut suka lah, kita nak bagi charge berapa, sudah. Kalau yang ikut suka tu, sewajarnya saya nasihatkan agensi tu, dia bangunkan satu SOP untuk charge line. Maksudnya charge-charge yang nak dikenakan kepada orang awam ataupun staff sendiri ataupun pelajar sendiri, maka ada satu SOP yang terperinci macam mana cara charging, berapa rate yang boleh di-charge, dekat mana charging ni kalau nak berubah ataupun nak ditentukan kepada siapa nak dibawa, ataupun kena ada jawatan kuasa di peringkat NC ke, ada jawatan kuasa di peringkat bendahari ke, ada mana-mana itu ketetapan tu kita kena buat. Sebab kita tak bolehlah buat kerja benda yang tak ada struktur ataupun benda yang tak ada SOP. Nanti akan ada benda-benda yang mungkin tak adil. Macam Puan cerita tadilah, macam Puan rasa charging cost tu tak adil sebab sebenarnya murah je dia ambil dekat luar. Then kita nak persalahkan tu kita tak tahu dekat level mana. Bila ada struktur ataupun garis panduan yang jelas, kita faham bahawa walaupun tinggi tetapi charging line tu memang betul sebab NC yang luluskan ataupun jawatan kuasa di peringkat NC ataupun ada jawatan kuasa luluskan dengan justifikasi seperti berikut. Jadi kita ni walaupun kita nampak tu mahal, tetapi kita boleh bersetuju sebab memang itu ketetapan secara manajemennya di peringkat USM. Jadi kita nak marah macam mana? Memang charging line macam tu. Cuma kita bolehlah, mungkin kita rasa tak puas hati, kita tulislah kan kepada pihak yang relevant parties dan kita bagi tahu bahawa boleh tak reducing sikit sebab benda tu macam kita nak galakkan orang penggunaan makmal kita. Kalau dah charging line ni lebih mahal daripada luar, bagus saya pergi buat testing atau beli reagent directly daripada pembekal. Makmal tak ada buat keuntungan. Benda-benda macam tu kena ada keputusan dasarnya, policy matter dekat peringkat USM ataupun pihak yang inilah yang relevant party yang terbabit lah pandangan saya, doktor. Ya betul. Okey. Saya pun dah rasa macam agak terbabas ni kan. Saya minta tuan-tuan puan halalkanlah masa yang terbabas ni. Saya biasa jadi penceramah ni, orang bagi 6 jam, saya buat sampai 8 jam. Dia jadi masalah. Sebab saya tak nak jadi macam guru silat. Bila guru silat ni, pepatahnya, dia ada 10 ilmu dia ajar ke anak buah dia 9. Sebab dia tak nak anak buah dia langkau guru silat. Saya ni nak at least lah, kalau boleh jadilah macam akhlak Rasulullah. Bila dia sampaikan ilmu, dia ada 10 ilmu, dia akan cari ilmu tu dan dia kembangkan. Bila mengajar orang, dia akan ajar 11, 12, 13 supaya ilmu tu berkembang. Barulah betul. Kalau makin kurang jadi guru silat, makin tak ada ilmu lah yang orang ke-9. Jadi saya tak nak jadi macam tu. Tu kadang lebih, maaf ya tuan-tuan, saya tahu masa makan ni, tapi saya percaya sepatutnya boleh makan je depan ni kan. Tapi izinkan saya ada beberapa slide je lagi ni. Saya rasa saya teruskan. Yang lain-lain ni saya rasa saya dah banyak sentuh pecah kecil apa semua ni. Saya rasa saya dah banyak sentuh.
Okey, lewat bayar kalau boleh jangan lewat bayar. Kita bayar ikut term contract. Okey. Cuma ni ini sedikit lah saya rough glance through punca ketidakpatuhan. Sebenarnya punca ketidakpatuhan ni berlaku bukan pasal pegawai tu sangat pun. Kadang-kadang ada arahan pihak pengusaha atasan, kadang-kadang ada arahan dekan ke manalah tahu kan, tapi kita tak naklah engkar kan tak, sebab tuan-tuan puan-puan faham dalam perkhidmatan awam ni ketakutan penjawat awam adalah ketakutan dia tidak mahu ditukarkan. Tuan-tuan puan-puan tahu tak? Penjawat awam ni paling takut adalah tidak mahu ditukarkan. Sebab tiba-tiba kalau macam saya lagi atuk, tiba-tiba kena hantar ke Sabah. Tak naklah saya kan. Jadi kita pun ikut arahan pihak pengusaha atasan. Kemudiannya kadang-kadang perolehan perlu dilaksanakan segera. Sebab tu tadi saya ulang balik, perancangan kena buat betul sebab mengelakkan daripada ad hoc, benda-benda yang tak patut. Lepas tu pertukaran pegawai. Ini selalu berlaku sebab dalam Malaysia proses perolehan ni dilaksanakan oleh semua bidang pegawai. Contohlah macam di MOF ataupun di kementerian agensi yang laksanakan perolehan PTD, doktor. Jadi benda-benda tu tiada kepakaran lah kita kata. Sebenarnya perolehan kerajaan di peringkat dunia ni dia merupakan satu bidang kepakaran yang baharu lah, yang perlu diterokai lah. Sebab tu saya selalu bercakap dengan universiti, saya cakap boleh explore, boleh cari apa keperluan mewujudkan apa bidang perolehan kerajaan ni. Sebab isu dia mana ada Bachelor of Procurement, tak ada dekat Malaysia. Tapi kita perlukan benda ni. Selain daripada Bachelor of Accounting, ada Bachelor of Business Admin. Jadi benda-benda ni bila kita ada daripada universitinya, jadi ilmu tu akan jadi satu kepakaran. Bila jadi satu kepakaran, dia jadi satu need di Malaysia ni. Jadi dia akan ada bidang. Mungkin ada pegawai perolehan di Malaysia lepas ni. Mungkin insyaAllah lah. Boleh, universiti boleh explore benda tu. Lepas tu pegawai baru dilantik dalam perkhidmatan. Betul, baru lantik. Tak sempat belajar, tiba-tiba kena buat tender. Tu yang buat tender salah. Saya share dengan tuan-tuan puan, Mindef baru ni telefon saya. Sebanyak 7 kali dia buat tender salah. 7 kali buat tender salah. Alasan dia 3 kali pertukaran pegawai. Saya kata aduh macam mana lah saya nak kata. Kadang-kadang kan saya fikirlah sebenarnya memang dia buat tender purposely untuk salah. Sebab at least bila dia 7 kali salah, lepas tu dia tanya saya, Cik Asal boleh tak mengelakkan salah lagi ni, kita minta rundingan terus. You nampak tak agensi ni kadang-kadang bijak. Dia buat saja salah, bila buat saja salah apa semua, dia salahkan proses dan salahkan pegawai. Lepas tu nanti ada alasan dia nak buat rundingan terus. Dia pun minta rundingan terus dengan MOF. Itulah dia punya. Kadang-kadang saya berdasarkan pengalaman saya dah boleh baca lah. Alasan-alasan tu sebenarnya tak munasabah pun. Okey, pegawai tak baca tata cara. Ada, ni pun ada. Kes ni dekat Negeri Sembilan. Proses perolehan semua proses perolehan yang dilaksanakan di Kemas Negeri Sembilan tu tidak mematuhi tata cara peraturan dan perolehan. Sebab apa? Sebab semua dia buat ikut cakap pengarah Kemas. Pengarah Kemas kata, okey, lantik syarikat ABC buat benda ni. Lantik syarikat DL. Ambil kau. Seorang-seorang kena secharge. Okey, lepas tu pemahaman, terlepas pandang, terlupa ni paling banyak, terlepas pandang paling banyak. Tuan-tuan puan-puan. Okey. Ni pun saya glance through juga, kurang komunikasi. Sebab tu tadi macam kes doktor tadi, kalau boleh kita adakan komunikasi, kita bincang, kita mesyuarat untuk selesaikan masalah-masalah ni. Okey, sengaja melanggar peraturan pun ada untuk kepentingan dia, tahu tak boleh buat macam tu tapi dia nak lantik kawan dia nak lantik abang dia. Jadi dia tahu dia akan langgar. Okey, ni sedikit isu dan cabaran. Kawalan dalaman, okey macam tadi tu charging line apa semua tu perlu ada kawalan dalaman, buatlah SOP dan sebagainya. Kompetensi pegawai, okey saya buat kompetensi pegawai ni, insya-Allah kalau ada pegawai-pegawai dekat USM kan nak belajar lebih lanjut berkenaan dengan perolehan kerajaan apa semua, boleh join program UNDP. Tuan-tuan boleh pergi website UNDP, boleh join program tu, bayar $1095 USD dan UNDP mulai tahun 2017 dia dah buat kat Malaysia. Level 2, level 3, level 4 dia dah boleh buat kat Malaysia. Jadi bolehlah hantar pegawai untuk belajar. Bukan kita nak tengok ilmu-ilmu yang bagus-bagus, the best practice in the world. Lagi satu tuan-tuan puan, saya boleh saja cadangkan kalau contohlah macam USM nak develop sistem perolehan, boleh tengok sistem perolehan kerajaan Singapura.
saya bukan nak promote Singapura lah, tetapi the best in the world yang saya pernah handle kerajaan Singapura punya sistem perolehan iaitu gebase.sg. Kalau tuan tahu Singapura ni very transparent. Dia you buat pembelian terus pun, kita rakyat Malaysia ke bukan rakyat Singapura pun boleh tengok pembelian terus tu dia buat. Dia live maksudnya agensi putus dia pembelian terus, dia keluar kat website tu, you boleh tengok pembelian terus, dia pilih siapa yang masuk, berapa harga, siapa yang memutus pun dia boleh tengok. Kita boleh tengok dia bukan ada perlu login ID, dia bukan perlu password apa semua. Kita rakyat Malaysia pun boleh tengok perolehan kerajaan Singapura. Sebab bagi saya bila kita transparent benda tu pun dah promoting untuk orang lain untuk masuk dalam perolehan kerajaan. Tuan-tuan dan puan tahu tak, praktis di negara luar, jika syarikat gagal dalam sesuatu perolehan kerajaan yang dilaksanakan, agensi hendaklah memberitahu syarikat tersebut kenapa dia gagal. Kalau kat Malaysia berani ke kita buat? Paling hebat pun kita tak nak bagi reason apa. Oh, awak ni nombor 1 dah tapi kita tak nak pilih sebab awak bukan kroni. Berani nak bagi tahu. Tapi dekat the best practice in the world dekat negara-negara maju, dia kalau company tu gagal, dia kena bagi tahu kenapa dia gagal. Sebab apa? Sebab dia nak menyelesaikan masalah bad persepsi dekat luar. Bila orang takkan ada bad persepsi dengan perolehan kerajaan sebab dia tahu kenapa dia gagal. Lepas tu dia boleh improve. Bila dia boleh improve, dia akan join lagi perolehan yang akan datang. Dengan itu, ekonomi dia akan berkembang. Sebab tu negara maju ni ekonomi driven dia memang datang daripada private. Tapi private yang diberi ruang dan peluang untuk mencuba bidang dalam benda-benda yang perolehan swasta dan juga perolehan kerajaan. Oleh itu dia punya ekonomi tak akan berkembang lah. Sebab kita bila tak ada peluang tu, orang tak nak invest, tak nak buka syarikat dan sebagainya. Okey, lepas tu keperluan, kemudiannya tafsiran berbeza, normal. Baca Al-Quran pun orang masing-masing tafsirkan berbeza. Orang kata Al-Quran cakap segeralah kamu bersolat, itu orang tafsirkan kena sembahyang sebelum waktu lah sebab nak segera tu. Konon lah kan. Jadi tafsiran pun berbeza-beza tu of course. Lepas tu campur tangan eksekutif tak kira lah daripada pihak pengurusan tertinggi maupun kalau kami di kementerian dan agensi selalu dihantui oleh anggota pentadbiran yang sering memberi arahan-arahan yang mengarut ni. Tu jadi masalah tu. Kita buat betul dah, dia arah yang tak betul tu. Jadi isu-isu yang timbul, cuba saya bawa satu isu yang timbul, contohlah kalau tuan-tuan baca surat khabar atau membaca Google, contoh sekarang ni Pesta Riang Berhad menuntut menyaman kerajaan Malaysia disebabkan termination contract scheme. Kalau tuan-tuan puan tengok dulu immigration ada buat tender besar almost 700 juta untuk buat sistem immigration scheme project. Lepas tu bila PH naik, kerajaan Pakatan Harapan naik, dia terminate kontrak tu. Kemudiannya Pesta Riang bawa ke mahkamah challenge termination tu. Macam yang ada latest perkembangan, LTAT dan Daya challenge kerajaan tuntut di mahkamah untuk batalkan KDVT 2. Jadi tuan-tuan dan puan tengok tak? Akibat daripada perubahan-perubahan yang dibuat oleh anggota pentadbiran, kerajaan sendiri akan berada dalam keadaan rugi. Sebab tu kadang-kadang kita kena ada advisory. Sebab kami kementerian ni, kita pegawai dekat bawah tu adalah advisor tu anggota pentadbiran. Okey, ini slide terakhir saya. Sebelum tu ada apa-apa soalan? Kalau tak ada apa-apa, saya nak kongsi ilmu saya dengan tuan-tuan puan untuk akhir perkongsian saya pada hari ini. Okey, saya nak tanya tuan-tuan puan lah. Ni boleh lah kalau nak buka mic semua, buka. Saya nak tanya, ni huruf apa? Apalah penceramah ni. Tiba-tiba tanya soalan dengan lecturer universiti, ni huruf apa? Huruf A. Oh, A Oh, dahsyat lah tuan. Tuan ni hebat lagi lah. Kebiasaannya saya biasa dapat jawapan huruf A. Sebab dia kata belajar daripada tadika huruf A ni. Syazrul. Kan? Tuan memang huruf A. Itu kita kata ponik dia. Ponik dia A, B kan. Dia ponik dia lah. How to macam mana bunyi sesuatu huruf tu. Okey, saya nak share akhir dengan tuan-tuan puan berkenaan huruf A. Okey, ini saya tak adalah saya
cipta sendirilah saya berdasarkan pengalaman hidup saya, berdasarkan ilmu yang saya ada. Okey, dalam kehidupan kita ni ada 3 jenis umat. Manusia lah ada 3 jenis umat. Okey, dibuktikan melalui contohlah saya nak buat interview KSU, Ketua Setiausaha Kementerian di Kementerian. Kebiasaannya yang kita faham nak jadi KSU ni adalah nama yang diberi oleh menteri kementerian tersebut kepada KSL untuk dijadikan KSU. Normally memang macam tu. Jadi menteri ni pun buat interview, dia pun panggil 3 kandidat. 3 kandidat ni mula Datuk Seri ni pun masuk. Jadi menteri ni pun tanya Datuk Seri, wahai Datuk Seri Yang Budiman, ini huruf apa? Datuk Seri tu pun cakap, ini YB huruf A. Okey, huruf A. Nampak pintu tu, you keluar. Terima kasih kerana menghadiri interview ni. Jadi yang Datuk Seri ni terpinga-pinga lah. Aku jawab betul sangat ke salah tadi? Baru jawab tak sampai seminit dari suruh keluar. Mungkin betul sangat lah kot sebab huruf A. Memang huruf A aku tengok tadi. Jadi menteri pun panggil orang kedua. Orang kedua pun masuk-masuk, dia pun diajukan soalan yang sama. Diajukan soalan yang sama, dia pun jawab huruf J. Huruf J. Bagus. Datuk Seri ni bagus. Tiba-tiba pelik Datuk Seri ni kan menteri cakap, bagus Datuk Seri. Thinking out the box. Daripada huruf A, Datuk Seri kata huruf J. Bagus. Datuk Seri mempunyai daya pemikiran yang mantap. Kan yang orang kata paling bagus di muka dunia yang pernah saya jumpa. Jadi siapa nama Datuk Seri? Datuk Seri Roslan. Jadi dia pun letak, okey, saya calon KSU saya mungkin Datuk Seri lah. Saya nak tengok the next candidate. Kalau dia tak berjaya, saya buat so far Datuk Seri yang paling berjaya ni, sebab menjawab di luar kotak ni. Jadi Datuk Seri nombor 1 lah Datuk Seri Roslan. Lepas tu dia pun panggil kandidat C. Kandidat C pun masuk. Soalan yang sama dikemukakan. Tuan-tuan perempuan tahu kandidat C jawab apa? Dia kata macam ni, YB nak huruf apa? Nak nombor pun saya boleh bagi, nak angka ke, nak tanda seru ke, nak tanda-tanda, nak simbol dalam Microsoft Word pun saya boleh bagi. Wow! Menteri ni pun cakap, YB ni pun cakap, thinking out the space. Ini bukan bot lagi ni. Inilah calon KSU yang saya nak pilih. Bagus, pemikiran awak hebat. Ini memang, buatlah kajian kat universiti mana. Awak paling hebat punya keputusan ni. Ini awak boleh cakap huruf apa yang saya nak. Maksudnya awak brilliant. Jadi dia pun letaklah nama yang nombor 3 sebagai KSU. Tuan-tuan perasan tak cerita yang saya cerita tu tadi? Dia dekat dunia ni ada 3 umat. Ada umat ni yang dia berpegang pada prinsip, berpegang pada buku, berpegang pada peraturan. Kebiasaannya orang ni, dia jalanan dia memang susah. Memang susah, memang naik pangkat tu dia lah paling lambat. Sebab asal KSU panggil je jawab tidak. Tak boleh. Dia tak boleh buku kata tak boleh, peraturan kata tak boleh. Jadi naik pangkat tu lambat lah sikit. Sebab Tuhan pun memang janji dalam Al-Quran, orang baik ni cabaran ni lebih besar daripada orang-orang yang tak beriman dan tak beramal soleh. Jadi memang cabaran dia kuat nak masuk syurga tu. Kan? Jadi yang kedua tu, dia atas pagar. Dia ni macam lalang enggak? Kejap boleh, kejap tak boleh. Tapi yang paling hebat sekali tuan-tuan dekat dunia ni adalah golongan yang ketiga. Iaitu golongan ni dia tak ada prinsip pun. Tapi dia nakkan apa yang dia nak. Contoh dia nak pangkat, dia akan buatlah sebaik mungkin. Dia akan buatlah, dia compromise lah apa prinsip yang ada. Jadi saya pun taklah kata yang nombor 1 tu terbaik hidup kat muka dunia. Taklah kata yang terburuk nombor 3. Jadi sebenarnya tak kisah tuan-tuan perempuan boleh jadi 1, 2 dan 3. Tetapi as long as syarat tu kita tak langgar. Jadi kita sebab hidup kat dunia ni pun tak lama tuan-tuan puan. Ending dia mati tu pasti. Jadi itu sajalah perkongsian saya pada hari ini yang melibatkan integriti dalam perolehan kerajaan. InsyaAllah semoga perkongsian saya pada hari ini memberi manfaat kepada semua. Saya mohon maaf lah jika ada terkasar bahasa, jika masa tuan-tuan perempuan dikorbankan dah lebih kurang setengah jam pula tu.
dah terkurang setengah jam makan, jadi takut nanti di akhirat ditanya, itulah penceramah tu terlebih pula 30 minit je. Jadi saya prinsip dia biar lebih, sebab nanti pun saya takut di akhirat ditanya, awak ni dibagi 3 jam tapi awak cerita macam tak 3 jam je, sudah. Jadi saya pun dipersoalkan. Jadi saya mohon halalkan ilmu yang tuan-tuan perempuan bagi kepada saya. InsyaAllah ilmu yang saya bagi tu dapat dikongsi dengan rakan-rakan yang tak ada ke, ataupun boleh digunakan pun dalam urusan kita seharian dan sebagainya. Sebab saya tak nak jadikan polian kerajaan tu macam tugas, kita kena buat je. Sebab tu kita faham polian kerajaan. Tak, sebenarnya polian kerajaan ni dia ada kat luar. Macam ekonomi lah, kalau tanya lecturer, doktor, prof ekonomi, sebenarnya kalau nak senang belajar ekonomi tu, bawa student ni belajar dekat luar tu, pergi kat field, inilah ekonomi, demand supply. Tak payahlah belajar-belajar sangat keluk, sebab saya pun tak berapa nak main ekonomi dulu kan. Jadi bawa kat luar terang ekonomi dengan senang, applicable dia kan. Jadi bila student tengok, betul lah kan, sebenarnya dekat je, nak buat kajian pasar macam beli sardin je, kan. Orang nampak benda tu senang dan benda tu akan mudah. Jadi orang tak rasalah polian kerajaan tu susah. Itu sajalah daripada saya. Mohon maaf kalau ada terkasar bahasa dan sebagainya.